"Pak, saya nak kahwin." Ayah dia angkat dengan Alhamdulillah. Peristiwa silam tu menghantui bapak dia. Tangan. Okey, terima kasih. Ini kali kedua kita buat session ni. Session yang terdahulu tu masalah teknikal banyak sangat. Masalah teknikal banyak sangat. Tapi cerita tu banyak cerita-cerita menarik tu. Itu yang geram tu. Yelah, saya pun orang nak share experience, saya rasa seronok lah kan benda ni. Benda yang lama saya lalu. Daripada kecil-kecil gila nak main band, gila nak main muzik. Sampailah besar, last kali dah bukanlah kata nak pencen. Dah berumur sikit tapi masih lagi aktif, masih lagi semangat nak main. Nak main muzik ni kan. Dia sekarang ni punya feel ni macam masa budak-budak. Bukan nak main kerana nak cari duit, bukan kerana nak happy, kerana nak berkawan, kerana nak ada band. Ya, bagus. Yalah, shock dia tu lain. Dia macam member team bola lah kan. Dia punya brotherhood tu very important lah band ni. Dah ada perasaan tu balik Ada perasaan tu balik. Itulah tu. Dia punya semangat dulu kan. Kita dulu dah berapa lama tak pernah tengok, tak pernah ambil tahu ni, buka balik, belai balik, tukar tali. Satu-satu hantar pergi setting balik. Okey lah. Ni biarlah pasal macam itu kita sembang lah pasal yalah government pun bagi ruang sikit. Kita boleh buat kerja-kerja dari hiburan dari rumah. Ada dana kilat sikit-sikit yang bagi kita push untuk nak sustain. Walaupun sikit-sikit nak kena kongsi satu band, tapi macam kata tadi, the band tu bukan dia nak duit tu sangat. Tapi dia nak ada ruang, space untuk berkarya, untuk carry on lagi. Because kalau macam kita orang memang dah duduk berkarya, bila tak berkarya rasa macam stuck sangat. Kalau kita macam duk main music cover je, okay, whatever come, kita serve balik. Kita main, kita hidangkan dekat tu je. Tapi bila berkarya ni, kita bawa keluar apa yang kita teringin, apa yang kita hendak. Kadang-kadang kita tak peduli pun listener macam ni. Layan kehendak sendiri dulu. But in a way, yalah, benda tu kena blend. Slow balik. Seronok lah. Macam a few restriction, bukanlah restriction macam sekarang lagu tak boleh panjang-panjang. Lagu kena 4 minit lebih sikit. So bila dulu 5 minit lagu, 5 minit lebih, 5 minit 10 saat. Tapi bila kita dah start buat lagu pendek ni, baguslah kita dengar lagu tu tak puas. Dari pasal segi, semua dengar lagu tak puas. Dengar lagu tu jadi tak puas. Jadi kita dengar dah habis, kita nak dengar lagi. Dah habis, kita nak dengar lagi. Kalau lagu tu panjang, kita nak tunggu dia punya kesudahan tu. Daripada kita happy dah sampai kita dah rasa macam panjang, banyak benda sangat nak dihidangkan. Dan itu yang okey, banyak benda jugalah yang saya dapat belajar sekarang punya style music, sekarang punya teknik recording. Tak payah lagi nak panggil musician datang studio, just bagi music, dia solo dekat tempat dia, dekat rumah dia ke dekat mana-mana. Lepas tu kita dapat balik file tu, kita buka balik, kita blendkan sekali. And this is a new things lah. Bukanlah kata new sangat, tapi dipaksa. Kita ni dipaksa supaya belajar buat benda tu. Communicate cara macam tu kan. Belajar benda baru. Kalau tidak, nak kena duduk berdepan baru nak boleh buat music. Ini okey. Kau kat rumah kau buat hang kau. Aku siap, kau hantar kat aku. Aku tak okey, aku komen balik. Mesti ada trade off dia kan. Mesti ada juga disadvantage dia kan. Of course. Agaknya apa advantage dan apa mungkin disadvantage dalam teknologi sekarang ni. Terlebih dahulu sebelum kita pergi pada advantage disadvantage tu, saya nak establish sikit bahawa Musa Tira ni adalah a musician. Dia berada dalam industri muzik ni daripada tahun lewat 80-an lagi. Jadi di kalangan para pemuzik, nama dia mesti diketahui. So apa dia buat session.
Allahu Jadi Akbar. apabila saya tanya apakah perbezaan di antara gaya membuat muzik zaman dulu dengan tadi yang kita bincangkan teknologi zaman sekarang ni, you are the few people yang ada authority untuk cakap apakah perbezaan dia, apa advantage dia dan apa disadvantage dia. Silakan. Okey. Kalau segi advantage dia, sekarang ni kita mudahlah. Kalau dulu-dulu zaman saya dulu ada sekali saya bekerja dengan Sandy Suzuki, artis daripada Jepun. Dia datang buat show kat sini. Dia datang dengan producer dia. So producer lepas dia habis show sini, dia nak pergi ke Indonesia. So dia nak pergi record main flute kat sana dengan few percussion. Dia terpaksa bawa master tape yang besar tu. Yang 2 inch tu, yang tebal tu. Satu tu about, saya ingat paling tidak pun 2 kilo ada lah. Paling tidak. So dia kena bawa beberapa biji lah pasal dia ada banyak benda yang dia nak record, dia nak pakai untuk composition, ada yang dia record untuk dia nak buat storage dia apa semua. Tapi sekarang kita dah tak payah nak bawa tape-tape tu semua. Kita buat laptop je sebiji, bawa satu I/O converter nak masuk ke music ke dalam laptop, which is sound card lah, macam sound card tu. And then tak payah speaker-speaker pun, pakai headphone je. Make sure the microphone betul. Tak perlu nak extreme EQ, just letak kat situ because sekarang benda tu dah canggih. Benda tu dah, you can see the wave. Kalau dulu zaman saya dulu, wave tu kita tak nampak. Tak nampak dia naik berkembang kat mana dia kencuk, kat mana kita boleh potong apa semua. Betul-betul dalam kepala, pejam mata, imagine je. Yang kita dapat dengar, kita dapat dengar je. Tapi kita tak dapat tengok gelombang tu. Tapi sekarang ni kita dah dapat tengok gelombang. Lepas tu storage dah gila. Pakai hard disk biasa je boleh isi beratus lagu untuk production, bukannya lagu MP3. Untuk nak buat kerja boleh isi banyak. Jadi proper production, material simpan pun bagus, tak ada berkulat. Kalau tape dulu dia berkulat, dia sampai satu masa nak kena cuci, kadang-kadang dia keras. Jadi banyaklah dia punya maintenance. Lepas tu boleh pakai 2 kali dah, 3 kali dah tak syok dah. Kalau sekarang pakai je lah. So that is the advantage lah. Lepas tu on the editing side, betul-betul gunting, bawa gunting. Kalau dulu kena ambil tape tu, letakkan dekat tempat dia punya ada satu frame macam landasan dia. On that baru you potong ikut condong, you cannot potong straight. Adalah dia punya cara-cara dia kan. Kena potong kat tepi, sambung balik, pakai tape, cellophane tape kan. Jadi untuk buat editing tu memang benda yang sekarang boleh buat macam tak ada apa-apa je. Dulu nak kena spend berjam-jam untuk get the perfect one. Tapi selalunya orang yang buat tu dah expert lah. Bukannya orang first round baru-baru belajar, because you ada satu je, you tak ada redo masa tu. You tak ada undo, you tak ada redo. So kalau you salah, that means you salah. You kena record balik. Something like that lah. Pasal tak ada redo. Kalau sekarang, okay, salah-salah, okay, undo ada. Last save ada, masih lagi ada precaution. So, keputusan tu boleh sambung-sambung lagi. Kalau masa dulu-dulu, setiap benda kena settle masa tu. Masa tu juga. Contoh kalau mixing you tak boleh nak tinggal hari ni habis buat, lepas tu tak siap, besok sambung. Because malam nanti ada orang nak pakai studio pula. So dia akan kacau all the button-button tu apa semua. Melainkan kita ada studio sendiri, okey lah. Boleh lah tinggal kat situ, okey. So sekarang tak apa, you buat save, besok you boleh buka lagi. Ataupun you selang, you cuci dulu telinga, relax, lepas tu baru datang buka balik, kita new, fresh sikit kan. So that is the advantage lah. Yang paling ketara lah. Tapi sebenarnya disadvantage dia tu yang sangat kritikal. Apa dia? Maksud saya dengan sejak adanya pernah dengar detune? Detune? Dia macam gadget, detune. Dia boleh tune suara yang sumbang tu. Dia upkan pitch supaya masuk dalam, boleh betulkan lah sikit-sikit. Macam kita dengar macam suara robot juga. Auto tune lah. Jadi
Oh sorry, auto-tune. Oh, I see. Okay. Contohnya auto-tune. This auto-tune gila punya. Sebab apa? Kalau dulu penyanyi datang studio, dia kena prepare, dia kena jogging dia. Sebab dia nak kena berdiri ni 2 jam 3 jam ni. Orang lain boleh rekod duduk. Penyanyi kena fit, kena berdiri situ. Azan punya position tu selama 3 jam. Setidak-tidaknya. Kalau you terror, okey lah. Kalau terror pun, contoh macam Jamal Abdillah pun, still dia orang kena push dia sikit supaya dia dapat feel tu perfect. At least pun sejam setengah ke nak kena juga. Baru suara tu nak warm up, nak keluarkan apa semua, tak boleh tu dolok. Pagi je start tu record. Tak boleh. Tapi dengan ada detune ni, auto-tune ni, penyanyi yang datang terus request dekat kita, studio punya engineer, studio person technician ni, bang, yang ni kita pakai auto-tune boleh ke? Oh, dia awal-awal dah request untuk nak pakai auto-tune. Jadi dia tak payah menyanyi perfect. Lepas tu dia kerah engineer atau sound technician untuk buat kerja untuk dia. So this is very bad punya benda lah. Kalau dulu you kena drive betul. Apa yang akan menjadi permasalahan pada dia tu nanti? Kenapa auto-tune tu tidak bila dia pergi live, bila dia pergi live, dia tak dapat, sebab apa? Penyanyi ni sebenarnya masa dia menyanyi lah recording tu adalah masa dia akan mendapat 1001 ilmu daripada vocal punya guidance ni. Producer ke ataupun kita ada vocal guide ke, orang yang akan guide vocal dia tu. Sebab kadang-kadang syncopation yang sama, contoh macam na. Tapi kalau kita tukar sikit jadi na. Yang first note tu panjang sikit. Supaya adalah mungkin sebutan ke tempat nak ambil angin ke apa semua. Jadi benda ni dia tak dapat guidance daripada orang yang experience tu. Tak ada curahan teknologi. Sebab selalunya penyanyi ni, bila dia masuk studio, baru dia tahu apa kesilapan, apa sebenarnya gopoh, terlalu nak cepat ataupun terlalu lebek. Jadi kadang tak relax benda tu. Jadi this minor thing ni yang sebenarnya yang nak meletakkan penyanyi tu at one spot. Kalau dia menyanyi straight je, na, semua orang boleh nyanyi. Dia mesti ada na. Dynamic walaupun note yang sama. Dynamic dan dia punya susunan muzik tu lah kan. Phrasing dia tu. Ya betul. Phrasing tu. Betul lah. Jadi ada orang bercakap kan, kadang-kadang kalau you nyanyi live performance ataupun nyanyi club, bertahun-tahun nyanyi club, tetapi satu pengalaman buat satu album tu merakam diri you di studio rakaman, pengalaman yang tu equivalent kepada bertahun kau nyanyi. Betul bang. Itulah dia. Agaknya itulah dia. Itulah dia. Sebab apa, bila kita masuk dalam studio, kita nak dengar benda tu bertahun-tahun. Sampai bila-bila. Second version tu tak ada. Kalau ada pun orang lain nyanyi. Tapi yang kita punya hasil kerja kita malam tu, itulah dia yang akan didengar sampai kita tak ada besok. Jadi sama juga macam buat muzik. Saya solo gitar. Saya akan make sure benda tu saya dengar saya sendiri meleleh. Baru saya proof. Lepas tu baru saya panggil producer. Baru panggil arranger. Selagi saya tak meleleh Helio, saya akan gonyoh juga, akan cari juga yang tu. Jadi kadang-kadang tu sampai soundman, sound engineer pun, apa lagi kau nak ni Mus? Ada sikit lagi. Jadi yang itu buat kita puas kan. Bila besok kita dengar kat radio, contoh macam saya dengar first album saya main kan. Saya dengar saya dekat dalam bas mini tau. Masa tu bawa dengan gitar apa semua kan. Sekali dengar alamak, lagu aku keluar lah dalam bas mini ni kan. Macam nak bagi tahu satu bas tu lagu aku lah. Macam nak bagi tahu. Kan. Jadi itu yang dia punya tu kan. Jadi semangat tu. Sebab apa? Bila kita buat tu betul, kita dengar sampai bila-bila pun kita puas. Orang pun dengar, puas lah Mus. Walaupun tak ada note banyak, tak ada gila-gila punya tu, tapi gigit. Cukup gigit. Paku. Melekat kan. Melekat. Jadi benda ni yang jadi disadvantage. Semuanya boleh diedit. Maknanya main tu okey sikit.
Okay, besok sound engineer boleh edit sikit boleh bikin lah, balik. apalah. Boleh bikin balik. So, bukan actually live in feel yang betul. Bukan Banyak live yang film tu. jadi bila pergi show dia tak dapat sebab dia tak ada orang. Masa ada producer duk guide, dia akan producer tu akan minta sampai yang dia nak. Yang producer tu nak, dia tak peduli penyanyi tu suka ke tak suka. Sebab producer akan jawab dengan recording company. Kalau yang nak marah dia recording company. Kau marah penyanyi, marah aku tak apa, kita cari penyanyi lain. Betul. Yang bayar gaji itu recording company. Betul. Jadi kita akan push sampai yang kita puas-hati ataupun kita kata okay ni the best lah bos bila dapat daripada penyanyi you. Kalau tak kena tukar lah. Kita pun tak mau tukar. Pasal apa? Bila tukar, projek tergantung. Jadi kalau boleh kita nak bagi steady semua jalan in order kan. Itu yang disadvantage. Disadvantage dia lagi teruk. Jadi sekarang saya start balik recording, saya pegang satu benda je. Saya memanglah facility sekarang boleh record berpuluh-puluh track. Apa benda yang tak masuk akal semua boleh buat. Right. Saya masih pegang saya punya konsep lama. 16 track, 24 track. Basic. Tak nak lebih-lebih, tak nak kurang. Cukup-cukup je. Itu yang seronok tu bila dah dapat buat lagu pendek ni kan. Solo pun pendek-pendek, tak boleh nak dulu solo. Kau kan mampus. Kalau ada setengah lagu tu nana cari nak habis kan. Sekarang very short, very nice. You have only beberapa bar, you must put everything there. Yang cantik. Dia tak ada nak beli-beli. Tak ada beli-beli nak pergi mana. Dia macam solo Here I Go Again tu. Cukup pendek. Here I go again on my own. Sikit sangat. Jadi Venomwork nak kena letak sweetest dalam masa 4 bar ke 8 bar je. Itu yang force kita fikir balik. Okay, cukup je. Betul lah. Itu hari saya ada bual dengan siapa entah. Dia pun mengatakan perkara ni juga. Permasalahan terlalu banyak track ni. Apabila terlalu banyak track, kau nak isi, nanti kau akan menemui pelbagai-bagai problem yang lain. Terlalu banyak pilihan. Dan masalahnya kerana kau ingat kau ada terlalu banyak pilihan, semua pilihan yang kau bagi itu bukan yang paling baik. Kau ingat kau boleh buat lagi. Tapi kalau kau sikitkan je track yang kau ada, di mana track yang kau pakai, itu yang kau bagi pukul. Cukup je. Yes. Jadi kau punya pilihan sikit dan pilihan kau terbaik. Tepat. Yes. Betul. Dan perkara lagi, dulu orang cakap ni music ni is a collaborative effort lah kan. Kadang two heads is better than one contohnya. Yes. Apabila kita duduk dalam studio, dia nombor satu dia bikin environment tu, that working environment. Nombor dua, you ada kawan yang sentiasa kacau kita. Second opinion. Yang sentiasa quiz kita punya ni, push kita. Yes. Now bila benda ni tak ada, macam bila you buat dekat rumah, dia ni buat kat rumah. Saya pun 20 tahun ni kebanyakan waktu saya buat lirik seorang-seorang je. Kau tak dulu pergi ke studio, kau gaduh dengan orang, kau tulis lirik. Kau gaduh orang, kau tulis lirik. Betul. Jadi how do you substitute? Macam mana kita substitutekan lag yang tak ada tu, buat kerja seorang-seorang tu? Macam mana you approach ni sekarang? Saya masih lagi memerlukan kawan-kawan. Saya masih lagi. Saya cuma contoh katalah sekarang saya pergi kafe saya buat studio. Sekarang kafe tak boleh buka. Jadi saya buka je lah mesin, saya layan dulu. Sebelum kawan-kawan saya sampai yang nak bagi second opinion ni, saya buat dulu. Bila dia orang sampai tu, okey, saya nak dia orang sampai. Saya tak boleh buat seorang pasal kadang kita rasa kita dah betul. Tapi second opinion ni yang buatkan kita lagi tu. Contoh macam dulu kita pergi recording ada 3 orang. Ada producer, ada arranger, ada sound engineer. Paling kalau kongsi pun selalu producer dia arrange sekali, kata contohlah. 2 orang ada, termasuk kita paling tidak 3 orang. Kita nak main kadang yang producer ni terror. Kita segan dengan dia. Kan? Jadi kita kena sungguh-sungguh. Kita tak boleh nak main-main. Contohlah katalah Ramli MS panggil. Saya seram sejuk kat rumah. Sebelum pergi saya kena
ulang kaji. Bersiap sedia, betul. Saya kena bersiap sedia. Sama juga Zulkif panggil ke siapa ke, saya tak akan bersiap sedia. Saya kena, kalau kata serta-serta ni jenis kod rabak sikit, saya kena buka lah buku kod sekejap. Ulang-ulang kaji sikit. Kalau yang macam ini, yang detail masa attack mesti gigit punya, saya kena follow. Jadi bila kita combine benda ni, ini yang menghasilkan karya yang cantik. Kalau kita duduk kat rumah, kita buat macam contoh sekarang. Katalah Ed nak buat lagu, nak buat single. Ed bayar saya. Okay? Saya producer. Saya buat kerja dengan Ed. Ed nyanyi macam mana pun saya tetap. Macam ni lah bosku. Janji payment keluar cepat. Janji masuk. Kau ngacak. Betul tak? Jadi saya tak akan argue. Saya tak akan marah Ed. Saya akan buat Ed happy. Ed nak sampai, saya buat nasi lemak. Apa semua. Okey, tak apa. Yang ini saya boleh settlekan. Mihun apa semua. Saya akan semua okey. Tetapi kalau kata saya buat kerja saya betul, saya betul-betul push Ed. Ed pun rasa benda tu. Dia drive apa semua. Baru dia dapat. Baru dia jadi. Dan benda ni bukan sekejap ya. Ui, lama. Selagi contoh macam selagi saya tak dapat solo yang melodi tu betul, pitch betul. Selagi tu kita pun tak boleh nak guide orang menyanyi. Selagi kita tak dapat pitch, kalau tak perfect sangat pun 95%, 97% mesti nak ada. Tak boleh pergi sampai 90%, 89%. Tak boleh. Dia mesti 95 to 100 ataupun 90 to 100. Nak perfect sangat pun susahlah. Kan auto tune lah. Tapi range tu itulah guna dia. Tapi bila kita ada second opinion, ini yang tu yang buat benda ni banyak berubah. Sebab macam dulu kita nak dapat job, orang kena recommend. Macam saya dulu nak dapat kerja dengan Syahri, dengan apa semua, Izhar recommend dulu. Siapa ni? Sound engineer lagi seorang siapa? Zairi recommend. Diorang ni, diorang duduk dekat, diorang duduk kat situ. Jadi diorang tahu. Bila Zulkif tanya dia, kau tak ada ke siapa-siapa yang boleh main? Jadi bila dia kelintas tu, yang itu yang disebut dulu. Kan? Jadi orang-orang ni yang appreciate kita, yang nampak kita. Orang lain tak nampak, kita bukan main stage show. Kita duduk bekerja 5 orang. Tapi 5 orang, bila sekarang tinggal seorang, dia tak dapat tu. Itu yang saya macam mana pun, mainlah seorang, at least 2 orang ke. Okay, duduk buat kelakar sikit, apa semua. Sikit lagi, Mus, Aerosmith sikit. Mus, Jimmy Page sikit. Baru kita kat sini kena lenggok sikit. Wah, main tak macam Jimmy Page pun. Gaya je. But gaya tu akan membawakan 2-3 note je yang pergi ke dia. 2-3 note je yang pergi ke dia. Yang pergi ke dia. Sebab itu kita tak boleh tiru semua. Dah cukup. Dah cukup. Bending dia ke atau apa, ada sikit-sikit rahsia dia. Rahsia dia tu. Rahsia dia tu. Susah kalau tak seorang tak syok. Dia tak jadi. Okey, sikit lagi. Sorry kalau kita terlompat-lompat yang di sini. Yalah, tak apa. Saya pun. Nature perbualan macam ni lah. Kalau interview dia, semua saya dah tulis. Soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Tapi dia perbualan dia. Betul. Macam ni lagi loose. Best. Katalah kalau kita dengar balik Beatles ke apa zaman dulu kan. Memang ada sumbang-sumbang dia. Lepas tu kita dengar sumbang dia sedap. Sumbang, tak tahu kenapa sumbang jadi sedap, kita dah biasa ke ataupun sumbang tu memang ada sesuatu yang sedap mengenai, kita pun terfikir diorang sengaja ke ataupun diorang tak ada pilihan, sumbang tu diorang lepaskan je. Okay. Jadi sekarang ni bila dah ada zaman bila 80-an dulu pun kita dengar banyak lagu-lagu yang ada sumbang-sumbang sikit tu. Yes. Tapi dia tapi kita dapat sesuatu macam kemanusiaan mengenainya kan. Okey, soalan saya ni, soalan dia kat sini. Jadi bila dah ada zaman auto-tune, kau sumbang sikit je nanti engineer ke producer tu akan tweak, bikin. Semua jadi tepat. Okey, soalan saya. Bagaimana kita nak ada satu kebolehan nak menyatakan lepas dia sumbang tu, aku nak sumbang tu. Dan bagaimana kita nak buat keputusan tu, dan apakah yang akan menolak kita untuk buat keputusan yang sepatutnya betul?
Faham tak soalan ni? Faham. Itu yang tadi itu perlukan producer. Dalam produce satu album, kita kena ada producer. Kau contoh Ed punya album. Ed kena appoint satu producer. Producer yang akan pergi cari studio mana dia nak rekod, session ni siapa, lagu siapa nak ambil, ataupun Ed bagi dah lagu kat dia, okey, dia nak buat konsep macam mana, dia discuss dengan Ed. Dia yang jadi pengadil. Yes. Jadi bila benda-benda ni semua tak ada, jadi siapa yang nak mengadili semua benda ni, nak decide. Jadi kalau katalah contoh Ed baik dengan saya solo sengit hari tu, tapi sebab nak jaga hati ni pasal Ed lepaskan sebab kita berdua. Tapi kalau ada producer tu tengah tidur pun kan, dia dengar Ed kata okey tu, dia nanti cakap apa yang okeynya, 15 kali lagi. Jadi, walaupun dia tengah tidur ni, kita ingat dia tidur ni berdengkur. Tak, telinga dia pasang. Ini semua yang buatkan keputusan-keputusan tu jadi tepat. Bila kita dah belajar, contoh macam saya, okey, bila saya session, dia kata pitching tu tak sampai, note tu sikit lagi. Naikkan sikit lagi. Semua cantik dah, note dia pitching yang dia jaga. Jadi saya akan buat sampai pitch note tu betul. Sampai maksud dia tu lah tu. Kau bagi aku kau bagi aku jadi dia cepat lah. Kalau dia jadi producer yang decide. Bila sampai tu time, saya yang duk belajar, duk dengar, macam ni yang baru saya berani nak buat keputusan. Masa tu baru producer boleh tinggalkan saya buat kerja. You are ready when the producer dah dengar dengan arranger apa semua, dah dengar you jalan 1 round, 2 round, dia dah request apa yang dia nak apa semua. Lepas tu dia boleh keluar pergi makan nasi lemak. Dengan member ke, dengan girlfriend dia ke, dengan apa ke. Dia boleh pergi. Masa tu dia nak keluar. Dia tahu dia ada time dalam 1.5 jam ke 2 jam. Dia akan duduk, relax, sembang apa sezap. 1.5 jam, dia pun bawa balik nasi lemak dengan teh tarik untuk kita. Dia expect dia sampai dah, kita dah okey. Solo dah siap. Kan? Jadi kalau dia pun sampai, dia dengar. Okey, mood dia baik. Awet pun tak bergaduh apa semua. Macam ni Mus, dia cakap kan. Producer yang cakap, bukan kita. Kan? Jadi kalau mood dia tak baik hari tu, Mus ni tak kena ni. Kau kena buat sekali lagi. Kau dah berapa bulan 2 jam, kau kena buat sekali lagi. Jadi something like that lah maksud saya. Jadi bila producer ni ada sebagai pengadil, baru overall nampak. Contoh macam saya ada satu band baru lah, saya cuba-cuba budak muda kita. Saya cuba-cuba nak buat macam saya buat dengan Scan, dengan Sweet Child apa semua dululah. Dulu lain bah. Dulu dia orang datang dan tidur bus stand. Dia orang datang daripada Johor, tidur kat bus stand. 2 hari 3 hari baru jumpa kawan, baru dapat pot. Baru pergi lepak. Ya betul. Yes. So sekarang benda tu dia orang dah macam bila kita push suruh menyanyi tinggi sikit, tak naklah jerit-jerit tolong-lolong. Saya cakap kat dia, saya kata bukan masalah jerit lolong. Masalah dia, kita nak bunyi tu keluar. Ni nak cut through dengan muzik ni. Muzik mungkin heavy. Wow, ada string lah apa semua. Jadi kita nak kena push dia bagi satu level sikit. Baru dia terkeluar di kalangan backing punya instrumen ni. Band-band kat belakang ni. Kalau dia at pitch yang rendah. So, hardline pun semua nak kena rendah. Nak bagi keluar dia. Sebab contoh kalau kita buat sound, the loudest is the vocal, microphone. Kita, kan? Kita tak boleh letak bass drum kita tu paling kuat. Pasal bass drum, tak apa. Kemudian, vocal mau terang dulu. Satu jemaah yang datang ni nak dengar. Bila daripada dia tu, baru turun gitar, apa semua, bass drum apa. Baru duduk kat bawah sikit. Sebab gap maybe dalam 30%. Sama juga. Dia range tu dia orang tak dapat. Terlalu relax. Band boy tak berani nak cakap dekat penyanyi, tinggilah sikit. Pasal mereka pun rasa, yalah itulah kawan-kawan dia orang yang ada. Kalau dia orang tak main dengan dia, siapa lagi nak main dengan kita? Contoh macam tu. This is main band. Brotherhood dia tu. Dia punya brotherhood dia lain. Main tak okey pun tapi sebab geng pasal.
Macam dulu lah datang ke ramai-ramai. Sekali basis drama tak lepas, kena tendang. Oh, pegang. Tapi ada lah kan. So, jadi bila benda ni ada, dia dah boleh approve. Producer datang, dia dengar, dia terus macam ni. Next song please. Baru you sampai level nak buat decision. Saya pun tak kata saya terror. Pasal ramai lagi yang terror. Tapi mungkin kalau dia orang 90%, saya mungkin ada kot 10% bawah dia orang ke, 15 ke, 20% ke. Tapi we try to push that one. Macam back to Beatles punya case tadi lah. Zaman Beatles, zaman P. Ramlee dulu, Saloma 2 track je. Lead singer penyanyi depan mikrofon. Lepas tu baru musician duduk makin jauh. Sound engineer tak ada volume nak kontrol. Adalah volume. Tapi dia cuma boleh kontrol. Okay, engkau yang main trompet tu, kau kuat sangat. Kau pergi belakang sikit. Belakang lagi. Okay, flute. Engkau tak berapa clear ni. Engkau datang sikit. Engkau duduk tepi sebelah penyanyi. Sebab mic satu tu je. Masa tu mono. Lepas tu baru start multi-track. Baru ada 2 track. Pergi ke 8 track. 4 track. 4 track dulu. Lepas tu baru 8 track. Bila 8 track baru jadi 16. 16 jadi 24. Pada satu tape. Lepas tu kalau dia nak pakai banyak-banyak, dia kena link mesin recorder tu. 4 biji ke apa nak rekod orkestra besar-besar. Then why production dekat Synchro Sound dulu boleh buat lah kan. Bila mula start dengan Satira tu, berapa track time tu? Itulah basic. Ya? Masa mula start dengan Satira dulu, first time recording berapa track? 16 track. Oh, dah 16 track. Dah ada dah. Masa tu saya rekod dekat King 16 track. Kita drum ada 4 track je. Kick, bass drum, snare. Lepas tu tom-tom dengan cymbal dengan hi-hat apa semua kongsi. Kongsi tu. Kongsi. Kongsi dua track. Dua channel channel je. Jadi tak boleh buat apa dah. Kalau tom-tom terkuat ke apa semua dah, benda tu dah kat situ dah. So that means masa you record tu first round lagi you dah kena confirm dah. Level apa semua lebih kurang. Boleh lah tweak sikit-sikit lagi tapi tak banyak mana lah. Minimal. Lepas tu ada few dengan bass, gitar banyak dengan solonya, dengan plucking lah apa, keyboard lagi. Boleh lah masuk vokal, lepas tu backing vokal satu. Habis, itu je. All together sekarang dah berapa lagu agak-agaknya? Kita memang tak boleh ingat lah, tapi kita agak-agak. Berapa lagu you dah as a recording, as a musician? Session ke atau lagu sendiri ke apa? Lagu sendiri tak banyak. Session dengan all together lah semua session dengan lagu sendiri. Session saya pun tak tahu nak kata lah, tapi industri was very good masa tu. Kan, jadi you imagine lah kalau sebulan 4 album release, that means sebulan 40 lagu. And every month lah, throughout the year tu, bulan puasa je, relax. Bulan puasa, beraya lah apa semua. Yang lain tu, at least 4 release. Guntur record lah, company kecil lah, company besar, Warner Music lah, search lah apa semua. Tapi saya pun tak ingat lah, cuba terang ingat. Tapi saya ingat ratus-ratus adalah kot. Sebab kadang-kadang kita fikir kan, industri muzik kita, katalah saya rasa lah kita lagi banyak, kita punya prolific musicians lagi banyak rekod daripada American ataupun daripada UK punya prolific musician. Saya syak kebanyakannya. Because kita kena buat banyak. Kita macam komposer kita lah contohnya. Komposer number 1 dekat Malaysia, M. Nasir contohnya. Dia ada 1,000 lagu. Siapakah komposer number 1 di Amerika? Katalah Beatles pun, Paul McCartney dengan Lennon pun lebih kurang 200-300 lagu je. Dia tak boleh lawan dengan M. Nasir. Dan dia tak boleh lawan dengan M. Nasir punya experience duduk dalam studio contohnya. So dia sebenarnya tu dua benda yang beza. Dia orang mencipta lagu dan dia orang perform. Lepas tu dia orang pergi show. Dia orang tak ada masa nak tolong produce album search ke, album siapa ke, tak ada. Kalau jadi sekali dia pergi show tu, dia betul-betul pergi show. Kalau setahun lah dia on the road. 2 tahun lah dia on the road. Every night. Makna dia practice masa dia kecil dulu, sampailah dia keluar first album,
start je dia keluar first album, dia on the road saya, dia dah tak payah praktis dah. Dia main je tiap-tiap malam tu dia dah. Itulah dia praktis dia. Itu pasal kita dengar dia orang, bila dia orang keluar je, terus jadi. Dia orang tak ada nak keluar, tot-tet, lepas tu second album baru improve sikit, betul-betul tak ada. You dengar first album dia orang, you dengar latest album dia orang, benda yang sama. Just that maybe technology, sound, presentation mungkin lain sikit. Tapi playing, asas tetap yang itu. Sama macam asal sama macam lagu Beatles contoh. 3 chord 4 chord je tapi popular. Kita buat lagu macam-macam chord, orang nak dengar pun orang jadi banyak chord. Kan penat lah. Terlalu ni lah. Jadi benda-benda ni, lagu-lagu hit ni kadang-kadang 4 chord je. Ada satu lagu Van Halen 2 chord sahaja. 2 chord je. In Talking About Love. In Talking About Love. A G sampai habis. Ending je ada sikit, attack ada tukar sikit. Tapi vokal punya tu 2 chord je. AC/DC sama juga. Ya, jadi bukannya muzik ni sebenarnya bukan nak tunjuk dahsyat lah. Sebenarnya nak tunjuk feel. Feel sedap, dan hidup. Delivery benda tu. Seronok, yes, enjoy hidup, betul. Kalau kita macam Iron Maiden lah contoh. Dia orang buat lagu pasal sejarah apa ke. Satu kitab dia nak cerita kan. Jadi terpaksalah lagu tu 8 minit. The Rhyme of the Ancient Mariner. Kita pun terikut-ikut. Rhyme of the Ancient Mariner. Cerita kapal korek, kapal karam apa semua kan. Jadi dia ada cerita dia. Kalau kita nak ikut dia, mungkin susah sikit. Tapi masa tu cuba. Saya memang main influence arrangement Iron Maiden lah. Suka dia punya bawa ke sana ke sini. Out of the box. Solo tempat lain. Intro tempat lain. Tapi antara bila kita fikir balik, Dave Murray orang dengan... dengar sekarang ni. Sorry, orang dengar ke apa? Adrian Smith. Antara Dave Murray dengan Adrian Smith. Dave Murray Mana lebih minat? Saya suka Adrian Smith. Adrian Smith saya suka. Dave Murray pun suka juga, tapi Adrian Smith dia pilih note dia. Dave Murray dia libas. Dia start je dia tibai terus. Tapi tibai dalam structure lah. Tapi macam Adrian Smith dia ada phrasing dia, dia gantung kat sini. Dia punya blues dia very strong. Dia Adrian Smith. Dia Murray banyak pull off apa semua, dan that is Iron Maiden. Itulah Iron Maiden. Jadi macam itu sekarang ni itu kan one time Adrian Smith keluar. Lepas tu gitaris baru masuk, siapa nama saya pun tak ingat. Saya pun tak tahu nama dia apa. Lepas tu lupa. Lepas tu tiba-tiba Adrian Smith nak join balik Iron Maiden. And they accept Adrian Smith. Kan? Dan gitaris yang ganti Adrian Smith tu pun dia tinggalkan, duduk dalam tu juga. So sekarang 3 gitaris. Kan? Stay juga. And playing Iron Maiden. Bila dia orang buat kerja sendiri, dia jadi style lain. Bila dia main dengan Iron Maiden, dia dengan Steve Harris dia apa semua, itu dia konsep. Itu yang kata konsep. Kita punya style konsep tak pegang pada konsep. Cerita je konsep rock and roll, tapi main lagu rock and roll satu je. Jadi tak. Betul. Jadi itu yang buat dia tak balance. Market pun dulu recording company pun tak macam-macam. Tak spek-spek dia, vokal tak boleh tenggelam, vokal nak kuat dekat depan. Kalau kita dengar lagu Mat Salleh, AC/DC tu vokal celah-celah aja dengan gitar dengan duduk. Celah-celah aja kan. Dia bukannya sampai ke depan, sampai nak keluar, nak tekak, kita dengar semua kan. So this is a thing yang kita terpaksa mengikut semua orang dan akan melahirkan satu benda yang compromise tu. Bila kita ada banyak kepala, itu dia hasil dia. Tapi bila kita ikut kepala duduk kat rumah aja dalam bilik aja, ni lain jadi dia. Very far. Tadi apa yang saya maksudkan kita rekod, kita ni mungkin rekod lebih banyak tu. Maksud saya apa? Kemungkinan kita musician kita mempunyai kemahiran yang tertentu
dalam bidang rakaman tu sendirilah. Rakaman je. Pasal memang kita tapi kan you came from the generation of banyak guitar heroes 80-an dulu. Banyak guitar hero di barat maupun dalam negara kita. Kan? Betul. Dalam negara kita, Hillary, Man Kidal, Hassan Babylon, siapa? Even OP, Kid. Ini 80-an dengan hingga 90-an dia Macam mana you punya approach to stay relevant and maintain the competitiveness di kalangan para pemuzik yang macam ni? Apakah pendekatan yang you ambil? Okay, macam kita dengar, kita main muzik lah. Kita dengar influence Iron Maiden lah, apa semua. Itu international. Local, itulah influence kita. Man Kidal, Hillary, OP, Kid. Semua ni lah influence. Saya masih munda-mandi dekat KL. Search dah main dekat Red Rooster. Dan jadi kita masuk pun takut-takut je kan tengok. Dan dia main perfect. Iron Maiden kalau tengok pun suspend. Ya bang. Kita punya perfect. Memang best. Memang yang buat berubah tu sound system je. Kalau sound system lagi sedap, lagilah sedap. Tapi kalau asas setup penuri kahwin tu, balancing tu, as acoustic, ikut acoustic drum tu, dah cantik dah. Jadi apa ni, itu yang buatkan kita ada identity. Kita macam saya to stay relevant, saya bukan jenis kopi punya gitaris. Saya tak dapat adopt sebiji macam Malmsteen ke apa, saya nak main sebiji. Loudness ke nak main sebiji. Saya tak dapat, kelemahan saya kat situ. Tapi saya suka blues. Pendekatan saya akan cari jalan. Yang part yang saya tak lepas tu, saya akan cari jalan, saya buat saya punya style. Tapi bunyi lebih kurang, orang tak perasan. Orang pun tengok jadi macam confused. Yang ni betul ke? Yang Malmsteen ni betul lah. Betul. Malmsteen ini betul ke Malmsteen betul? Dipersoalkan balik Malmsteen tu. Kan. Jadi saya ambil pendekatan tu. Yang mana saya tak boleh, kelemahan saya tak dedahkan. Saya tak akan buat. Saya pergi yang mana saya boleh buat. Mana yang saya boleh deliver, saya confirm saya buat. Yang saya tak confirm tu saya akan cari jalan. Saya cari jalan macam mana pun. Sebab session ni adalah cari jalan. Session ni adalah cari jalan, menyelesaikan masalah. Yes. Kadang dia dah tulis tu cantik. Ada arranger perfect. Sampai dia dah tolong buat gitar apa semua guide dekat kita. Kan? Ada arranger simple punya. Maksudnya tulis block chord atas tisu je. Kan? Kalau ulang 3 kali dia tulis A 3 kali. Kan dia. Jadi sebagai sessionist, you kena bersedia benda ni. Kadang orang bagi complicated punya chord chart score pun you tak boleh baca juga. Tak sempat. Betul tak? Betul. Kalau dia nak yang baca perfect, dia kena cari yang sight reader. Dia tak payah cari saya. Kalau dia cari saya, bongkaran lah. Dan sampai pagi lah duduk gosok. Saya tak puas hati juga kan. Jadi sessionist adalah nak melepaskan. Bagi okey, kalau chord kat situ dah memang satu chord tak masuk akal punya, boleh pergi transpose, kenalah cari jalan supaya dapat disambungkan ke note yang next tu. Complicated. Betul macam you cakap. You tanya tu betul. How to nak survive dalam benda. Kalau orang tu order dekat you suruh main macam Malmsteen, you tak boleh nak main macam Malmsteen. Habis macam mana? Right. So, kenalah cari jalan. Buatlah mereka lah macam mana. Tapi producer yang baik dan producer yang baik dan pengalaman, dia mesti dah tahu. Kalau aku nak Malmsteen, aku tak ambil orang ni, aku ambil orang yang tu. Kan? Dia sebab tu betul. dia duduk sebagai producer. Kalau tak, dia jadi tukang bayar aje. Dia ada fulus. Dia ada fulus. Betul. Itulah dia, tugas dia. Jadi
yalah, dia memang related lah benda ni. That's why kalau kita tengok Michael Jackson dah kaya, dah terror, dah boleh pandai, dah boleh produce sendiri, still nak pakai producer. Still tak produce sendiri. Sebab dia tahu pening. Dia nak jaga everything. Dia tahu menyanyi dengan joget dia je. Dia nak jaga tu je. Kan? Dia punya attack semua betul, dia happy lah. Tapi nak buat overall kan macam lagu Beat It tu. Mana ada instrumen banyak-banyak apa, instrumen dia very simple. Macam rock punya style kan. Tak ada lah sampai ada violin ke, ada trompet ke, apa semua. Tak ada. Very straightforward. Tapi very nice. Dengan clap effect dia, dengan down sikit je, 2-3 note je yang buatkan dia jadi gempak dekat situ kan. Jadi ini yang producer kena ada. Producer ni dia kena dia dah vision lah. Dia dengar daripada asas tadi orang menyanyi na belum masuk program, belum apa na tu dia dah boleh nampak dah. Okey, apa tak cukup, apa ni okey lagu ni ada 7 phrase, kita boleh pakai 4 je. Dia boleh pilih apa semua. Kan, jadi ini dia lah yang sebenarnya. Yang saya pula Quincy Jones. macam Quincy Jones. Di Malaysia ni, you dah kerja dengan saya agak Sa'ri Amri, Jose Thomas. Yep. Kita akan pergi balik kepada Jose Thomas sekejap lagi. Tapi you dah beratus lagu, you dah recorded dah. Kadang-kadang saya boleh imagine, kadang-kadang kita dengar lagu ni familiar. Siapa main? Rupanya kita sendiri yang main. Sampai kita terlupa lagu tu kita main. Saya jumpa beberapa gitaris, saya cakap, siapa main ni? Kenapa macam rupanya dia yang main. Itu yang shock tu kan? Itu yang shock tu. Kadang-kadang tu bila orang yang remind kita, bang, ni lagu ni siapa main bang? Dia pun pasang kat kita. Kita pun dengar. Tak tahulah siapa. Tak ingat lah. Lepas tu kita tanya dia balik, lagu siapa ni? Lagu ni lagu Lina Hangat. Oh, lagu Lina Hangat. Ya kot, mungkin lah saya main sebab saya adalah main 2-3 lagu. Jadi macam tu lah kan. Lepas tu baru dengar balik. Oh, iyalah aku yang main dia je. Sebab kita buat kerja dulu, kita pakai working title. Kita tak tahu pun lagu siapa, penyanyi dia siapa, tajuk dia apa. Mungkin kat situ dia tulis song number 1 Sa'ri Amri. Sebab dia penting title tu siapa punya lagi. Kan? Siapa punya lagu. Siapa punya lagu. Jadi kita tak tahu. Penyanyinya kita tak tahu pun. Tajuk pun tak tahu, penyanyi pun tak tahu. Jadi bila dah release tu kita macam bayang-bayang. Ini macam saya buat karaoke juga. Jadi kadang-kadang lagu orang saya duk cover. Lagu orang tu bila saya cover, saya dengar lagu orang tu main, saya ingat ni aku main bukanlah, ni aku cover karaoke jadi masa tu karaoke sekali pun booming. Because lagu banyak. Sebenarnya saya pernah jumpa beberapa musician macam tu. Dia tak ingat dia lagu tu. Sebenarnya bukan musician je. Saya yang buat lirik pun kadang-kadang tak boleh ingat, padahal lirik tu kita tulis perkataan-perkataan tu, cerita tu. Saya dengar beberapa lagu saya cuba dengar apa dia cakap ni. Saya tak tahu apa dia nak cakap lepas tu. Kenapa dia cakap macam ni? Kenapa? Siapa yang buat ni? Check balik. Aku pakai yang apps untuk cari lagu tu, Shazam. Tengok lagu, tajuk lagu. Shazam. Tengok tajuk lagu, tengok tercari siapa yang buat lirik ni. Rupanya nama aku sendiri. Beberapa lagu yang macam yang kita tak ingat because kita buat banyak kan. Tetapi betul. Tadi tu nak cakap pasal Musa Tira tu telah memain banyak recording music, recording song. Bagaimana Musa Tira tu bermula? Ini sebenarnya cerita ni panjang. Dan saya harap nama-nama kalau yang saya tak sebut tu saya anggap macam saya sebut lah kan. Jalanannya sangat jauh. Sangat. Sebab saya punya gila main music ni start daripada standard 3, standard 4. Main kat kampung, jumpa belajar dengan dia ni, jumpa cikgu muzik, jumpa brother tepi dekat tembok. So dia orang ni yang bring up saya sebenarnya. Dan saya seronok sangat
bila macam dulu kat kampung duk main lagu Carefree. Lagu Carefree keluar saya form 3 ke form 3 ke form 2, form 3, form 4 macam tu lah, sekolah menengah lah. Jadi duk main lagu tu, hari ini kita, lagu JJ apa semua je lah. Bila duk main tu sampai KL, saya sikit mangkak-mangkak, last kali dapat juga main dengan Abang JJ. Dapat backing artist kadang-kadang. Itu yang saya rasa okey, walaupun tak banyak kali, tak selalu, tapi tercapai lah saya punya kehendak lah tu. Yang lagu yang saya dulu ikut sangat macam Blues Gang. Saya memang note to note. Memang itulah, dulu tak banyak rock band. Yang ada Sweet Charity, Blues Gang, Sweet September ada solo sikit-sikit. Adalah, tapi tak banyak lah masa tu. Bukan featuring gitar sangat kan. Jadi Blues Gang dengan Sweet Charity ini memang idol lah. Saya lagi suka Blues Gang sebab Sweet Charity pun saya suka. Tapi saya memang blues player. Saya suka Blues Gang. Julian Mokhtar. Saya lagi suka Julian Mokhtar, Blues Gang punya style. Dia ada senjut, dia ada groove dia apa semua. Sweet Charity, rezeki rush lah. Dua-dua ni sama naik lah. Memang rasa dua-dua saya suka lah. Jadi, sorry, saya tanya. Julian, pada pendapat bang, Julian Mokhtar underrated ke? Underrated juga. Sebab kita punya blues punya platform tak kuat. Sebab orang suka Blues Gang masa Blues Gang tu je. Blues Gang dah tak ada dah blues band. Dah tak ada blues band yang ni. Sebenarnya vacuum dekat situ. Kalau band-band ni semua nak main macam Masdo, dia buat satu muzik patah balik ke lama-lama. Kosong, market tu memang tak ada. Ada dapat. Sekarang ni kalau ada orang buat blues, rugged sikit lah, chord banyak sikit, improvise sikit. Tapi blues style. Tak ada band, tak ada. Vacuum. Blues Gang tu yang last kali yang the first blues, and the last. The first and the last. Betul. Sayang. Kenapa agaknya kita padahal kita nak pergi ke rock ke apa semua, padahal blues tu pentatonic scale tu patutnya. Kenapa bang? Kenapa kita tak ada jiwa? Sebab recording company tak suka. Mungkin Blues Gang aja yang boleh carry. Sebab Blues Gang pun selepas dia tukar Julian, dah tukar gitaris lain apa semua, dia lain sikit dah lah dia punya approach. Di kalangan rakyat marhain kita ni, kita tidak ada ke budak-budak kita yang mat blues? Ada. Terror. Saya main dekat Blues Festival lah tu. Ada Abang Ito buat dekat Kota Damansara. Dahsyat. Awek main blues. Ada satu brother tu cool dia pakai topi sharp datang. Dia naik atas cucuk gitar. Terus jalan je kan. Lipat. Gila. Tapi itulah satu-satunya Blues Festival yang daripada Blues Gang habis sampai Kota Damansara punya blues. Itulah satu blues festival. Lepas tu dia orang ada buat dekat Langkawi apa semua. But still crowd tak dapat, tak boleh nak appreciate blues ni. Ada hardcore. Ada macam time kita dulu, kita macam-macam blues kita dengar, negro punya blues lah, apa betul-betul punya blues pun kita dengar. Jadi kita rasa Blues Gang punya blues ni macam light, macam ringan. Tapi that is kan. Tapi that is kita punya standard. Listener kita dia kena ada groove sikit. Lepas tu macam Foreign kata slang Negeri Sembilan sikit. Baru dia tu. Jadi yang boleh bawa benda ni yang ada dekat Blues Gang. Yang baru tak ada, mungkin tak ada member yang nak main blues macam Blues Gang. Contohlah kalau main blues bass main 3 chord je. Dun 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 dun. Kalau slow blues dun 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 dun. Kalau laju dia akan dun 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 dun. Itulah pattern yang nak main 2 jam hari demi hari show tu. Tahun demi tahun. Tahun demi tahun. Jadi Jim Mendesami dan blues player yang ada yang boleh bertahan hanya orang-orang ni je. Ya, okey, betul. Sebab blues ni dia bukan gopoh punya. Dia tak bukannya nak tunjuk terror, dia nak relax.
Chord dia pun tak banyak. Pentatonic tu je, pusing-pusing. Tapi boleh main sampai 3 jam. Itu dia. 3 chord, pattern tu je tak. But you still can main sampai 3 jam. Kalau you pergi blues punya tempat, tiba-tiba ada lagu Earth, Wind and Fire, you mesti pening kan. Kalau dah pergi blues tu, memang kena blues lah. Kan? Jadi itulah dia. Jadi blues ni is very feel. Pasal tu saya suka blues. Saya banyak bending. Saya tak banyak speed. Saya tak boleh speed. Mungkin muda-muda dulu okey lah pasal selalu praktis. Sekarang ni saya punya speed tinggal half speed je lah. Tapi I still apply cari makan dengan pentatonic ni since day one I buat kerja session. Until today. Memang macam-macam benda dah tanya orang belajar apa semua. Tapi bila I tengok board tu, I tengok dalam pentatonic. Tak tengok dalam sikit-sikit. Macam tu je. Jadi, okay, tukar je chord, I tengok pentatonic tu, pindah pergi situ. Tukar je chord, pindah pentatonic tu pergi ke situ. And I survive. I survive. Ya, itu yang fikir-fikir balik, okay lah, tak payahlah nak cari mamstin gila-gila. Main pentatonic je. Susun mau cantik. Kalau orang kata, tak boleh Amun, kau dah repeat banyak kali dah line ni. Okay, cari line lain. Itu yang paling mesti sekali lah. Kalau kita tak boleh buang, kita nak kata, inilah paling best. Mana boleh kau nak cakap macam tu? Habislah kau. Sekali-sekala ada tak revisit balik, pergi ke Spotify tengok BB King ke, pergi YouTube tengok BB King balik? Selalu. Dia punya gitar apa? Lucille. Ui, selalu saya tengok. Sebab dia orang bukan main kerana nak berlumba. Tetapi dia main kerana nak feel, nak melayan dengan style yang very limited. Layan. Betul. Tak adalah macam kita tengok. Kalau kita, maaf katalah, ini cuma pendapat. Okay. Macam kita kalau satu session tu sampai 3-4 gitaris main, kita dah tak clear dah. Kita dah ceramuk dah. Sekejap dia ni nak solo, sekejap dia ni kuat, sekejap dia ni macam gini, sekejap dia ni macam gini. Tapi kalau kita tengok profesional macam Mat Saleh pemain, dia macam dengan BB King tu. Bila BB King tunjuk Eric Clapton, baru Eric Clapton solo. Sebelum tu Eric Clapton pun coek. Jaga. Kawal nafsu ya. Kawal nafsu ya. Bila dah kena tunjuk, baru dia lipat. Belum. So, kan? Jadi benda ni yang banyak kita dapat bila dah PKP ni. Dengan macam contoh program dari rumah apa semua, kita kena tahan. Kalau kita excited nak rush on tak boleh. Mungkin program ni awak kena main bossa nova. Macam saya suka rock, suka blues. Sekali untuk HDR saya kena main lagu bossa nova. Dan arranger Rosario sudah buat dia jazz sikit. Saya jazz boleh lah kan, setakat top tag boleh lah, solo boleh lah. Bila dah kena chord kangkang, chord pecah ni kan. Tangan. Kan, jadi macam terkunjat jugalah. Tapi I challenge myself lah. Terkunjat lah, I challenge myself. Bukan tak pernah main, pernah juga rekod bossa nova. Tapi to make it cantik, taklah seperfect mungkin kalau Mak Rafi main bossa nova. Atau Panadorai ke yang memang makanan dia kan. Fitness level dia pun setiasa kat situ. Jadi macam ni kita kena drive, kita kena adapt to situation. Sama juga macam session ke music ke apa. Dah pergi kot sini tak boleh, heavy sangat, orang tak boleh terima. Okay, light and sikit, tapi pergi kot sini pula. Macam mana pula kan. Saya eksperimen lagi. Saya seronok lah, bukanlah seronok apa, at least saya set up studio kat kafe tu. Boleh juga petang-petang saya pergi duduk polish balik. Kalau tak programming, polish balik, main sikit-sikit. Nak keluar tak berani lagi. Itu yang saya tahan dulu kan. Banyak juga member suka buat lah video apa-apa pun. Cakap je lah, kadang aku buat sangkut, kadang aku buat kadang jadi. Tak apa, tunggu sikit lagi dia cakap kan. Sebab, yelah, sekurang-kurangnya dapatlah juga aktiviti. Tidak, duduk kat rumah. Pening. Betul. Gila. Betul. Kita kena cari kreativiti apa yang kita boleh isi dalam kehidupan kita sekarang duduk rumah ni kan. Ya.
Tapi tadi tu berbalik pada yang title pergi kepada Julian dan BB King semua. So masa daripada darjah 3 ke apa? Memang dah minat dengan gitar. Your father bought the guitar for you kan? Macam mana? Tak clear. Macam mana dapat gitar pertama tu? Yang pertama tu yang paling seronok tu. Masa tu standard 3 hujung tahun. So, biasalah standard 3, standard 4 ni time sunat lah kan. Time tu saya sunat dengan sepupu saya. Dia senior saya dalam 2 tahun. Saya darjah 3, dia darjah 5. Dia naik darjah 6, saya tak naik darjah 4. So, dapatlah duit collection sikit daripada orang main melawan apa semua kan. Jadi saya pun fikir apa aku nak buat. Dulu mana ada video game lah apa semua yang benda-benda yang macam-macam sangat ni. Tapi sebelum tu saya adalah tengok gitar, gambar arwah ayah main gitar. Jadi syok juga kan main gitar. Lepas tu dekat dalam store adalah gitar, tapi gitar tu neck tak ada. Neck dia dah terbuka. Saya tak tahulah, mungkin ada kisah apa-apa ayah saya punya ni elektrik gitar Hofner. Best punya. Tapi neck dia cabut apa semua, bergalai lah kat situ. Jadi saya pun tengok teringin lah nak main gitar. Itu yang daripada duit collection tu saya bagi kat ayah saya. Ingat RM70 kot. RM70 ke satu yang tu. Beli satu gitar agak. Nak main gitar. So dia pun beli gitar. Dekat Alostar. So dia beli satu gitar, beli satu buku untuk belajar lah, chord lah, apa, main lagu sikit kan. Jadi start pada tu saya seronok main gitar. So ayah saya pun happy masa tu tengok saya minat main gitar. Minat seronok. Dia sudah pergi kedai member dia jumpa satu elektrik gitar. Dia pun repair buat balik. Dia tak tahu anak dia dah gila. Bila dah saya balik rumah ada elektrik gitar, saya dah seronok lah. Kan? Masa tu amplifier tak ada, apa pun tak ada. So saya cucuk gitar tu dekat radiogram. Radiogram, radio yang besar tu kan. Jadi radiogram ni, bila gitar tu bunyi dia terus distort. Dia bukan bunyi clean gitar, dia terus bunyi rock kan. Kat bawah radiogram tu pula, saya punya pakcik ada rekod. Rekod Deep Purple lah, Queen lah, apa lah semua kan. Sebelum tu tak discover. Disebabkan gitar tu tak tahu mana nak cucuk, jadi saya cucuk kat radiogram tu, buka kat bawah, baru nampak. Inilah dia rock. Ya, pakcik tu. Arwah pakcik tu. So, masa tu ayah saya ajak notation, main baca-baca sikit lah. Dia pakcik saya rock sikit. Dia seorang apa? Dia arwah bapak tu dia seorang apa? Dia cikgu. Cikgu muzik. Tapi dia cikgu maths, cikgu English. Terror. Tapi he love music. Dahsyat. Macam mana I gila muzik, dia pun gila muzik. Cuma dia tak gila nak main gamble apa semua. Dia jadi teacher, dia mengajar baik-baik, dia minat muzik baik-baik. Dia boleh baca note semua? Boleh, sedikit-sedikit. Macam saya lebih kurang. Mungkin dia lagi terror pada saya lah. Saya kurang sikit. Lepas tu dia ajar? Dia ajar lah. Tu yang petang-petang budak-budak main bola. Saya kena main gitar. Dengan dia. Kau hang ni main betul-betul. Apa ni, hak ni pun salah. Jadi kita pun tension ni sambil main member tu. Wow. Kat padang tu. Duk seronok kan. Duk jerit-jerit. Jadi kita pun jiwa kacau kan. Tapi okeylah, habis je main gitar, pergi main bola apa, enjoy dengan budak-budak pula. Bila pakcik saya balik, pakcik saya masa tu duduk Penang. Dia mengaji kat sana lah. So bila dia balik dia cuti ke apa, dia bawa keluar lah dia punya Deep Purple dia apa semua. Baru dia buka cerita, dia Blackmore lah, apa lah itu. Aduh, saya cakap kan. Saya dapat saya dapat dia ada Queen original ni lah. The Game. Original record kan. A few lah record original, record pirate pada juga. Record original dia pun banyak, best.
So bila dah saya start dapat gitar elektrik tu, balik rumah, balik sekolah kan, tak sabar ni, habis je sekolah tu balik rumah makan nasi, dengan tak mandi, tak apa, cucuk gitar dulu. Tontang gitar, cukup time pun nak pergi ngaji Quran. Kadang-kadang sampai terlewat-lewat. Jadi ayah saya sudah bengang. Aku beli gitar, aku bawa balik gitar ni, suruh main belajar pergi elok. Bukannya sampai jadi kelang kabut. Dia ambil gitar tu, dia hantar balik dekat tempat member dia kan. Yang gitar sama, main gitar tong balik. Main gitar tong balik kan, keras kan. Tapi itulah yang buat lagi spirit tu kan. Sebab je lah mungkin terlalu awal untuk saya dapat elektrik gitar. Saya banyak lagi kena main gitar tong. Bawa gitar tong tu pergi mana lah apa semua kan. Masa standard 5 tu saya dah mula serius lah. Hari Selasa saya tak payah masuk kelas. Kenapa? Saya terus pergi masuk bilik muzik saja daripada pagi sampai ke petang. Sampai habis tu. Ada kelas tu Ada kelas tu sebab masa tu muzik baru nak start. Dia baru test. So hari Selasa dia tak ada sekolah saya tak ada music teacher. So dia akan main seminggu sekali je. So bila dia main tu semua kelas yang ada music punya ni period hari Selasa tu lah mesti kena habis. Selalu budak standard 5 dengan budak standard 6 lah. Biasalah main angklung, main recorder. Triangle apa semua tu kan. So saya duduk main lah gitar, company kan. Semua. So masa hari Selasa saya terus pergi masuk kat kelas tu dan tak payah masuk kelas. Kelas saya tak payah masuk. Layan main gitar je. Masa tu saya belajar di luar daripada family dengan Cikgu Abu Hassan. Terror, best, garang, tapi best. Best tu as inspirational. Inspirational, galakan, tak pernah marah dengan saya. Tapi garang. Garang. Dia hempah gitar kat orang. Orang memang kena. Saya okey. Saya okey lah kan. Saya duduk tolong dia buat kerja kan. Tapi memang saya sonok lah. So dia bawa exposure dia. Dia bawa saya masa tu. Tak. Kami tak travel keluar. Kami pergi recording ni masa lepas SPM. Darjah 5 hingga darjah 6 lah. Darjah 5 sampai darjah 6 tu dengan dia orang. Lepas tu adalah performance saya masa perasmian sekolah. Dr. Mahathir datang. So saya main telefon dengan gitar. Dengan untuk backing angklung. Angklung dengan choir. Biasa lah. Tak ingat lah. Bila ditanya ni pun tak ingat. Tak ingat. Tapi ramai-ramai. Seronok. Lepas bila dah habis standard 6, saya dapat masuk sekolah asrama. Kat mana? Dekat Sungai Petani. Sekolah apa tu? Sekolah Sultan Mat Jiwa. Kalau dulu Sains Kedah lah, zaman 80-an dulu kan nama dia. So saya dapat masuk sana. Masa Form 1, geng Form 4 dah panggil saya main band dengan mereka. Lepas tu saya tak main gitar lagi, saya main keyboard. Keyboard. Keyboardist tak ramai masa tu. Kat rumah saya memang ada organ satu. Ayah saya memang organ dia antara lah. Jadi bolehlah saya main-main sikit dalam grup. Pegang-pegang chord kan, tolong-tolong dia orang balik. So masa Form 1 penggal ketiga, first time saya naik stage main band. Itu main dengan angklung, choir apa kan. Dia main band punya. First one, penggal ketiga, malam perpisahan. Penyerahan kuasa daripada budak tingkatan 5 kepada budak tingkatan 4. Jadi masa tu AJK semua tukar. Saya tak ada AJK lah. Tapi saya main first band. First band saya nama Vermilion. Vermilion? Vermilion. Pakai baju merah bang. Shock. Jangan buat seriau. So bila dah Form 4, bila dah Form 1, naik Form 2, geng yang Form 4 tahun tu pula panggil saya main dengan dia orang pula. Masa tu yang dia orang bagi saya kaset yang lain pula. Sebab saya mula-mula expose dengan Deep Purple, dengan Queen je.
Masa tu baru saya dapat Scorpion. Saya dapat Scorpion, saya dapat apa lagi ya? Van Halen, saya dapat Judas Priest. Masa daripada form 1 nak naik form 2. Tapi memang dengar pun tak faham lah. Boleh dengar lah kan. Boleh macam Scorpion okey lah. Sebab dia Scorpion memang macam Melayu, rock kan. Melodious. Lain tu semua melodious. Lain tu semua tak faham. Tapi okey lah, try to learn lah kan. Saya nak main dengan band yang next year tu pula. Mereka pula main rock. Itu yang start tu. So okey lah. Masa tu gitaris nama Walt Gebel. Walt Gebel Walt Gebel. Dia kalau main gitar, kat mana dia sekarang? Kalau dia main? Kalau dia main gitar, kalau dah lama dia tak main gitar. Dia main gitar sampai jari ni ada air, bertakung air tu, menggelembung. Dia punya gonyor tu. Masa tu mana ada gitar elektrik, gitar tong je. Gitar tong pula student, tali nak putus dia karat dengan dia punya apa wounding dia tu pun putih-putih apa kan. Jadi dia baru nampak macam ni main rock ni ya, kena betul push apa semua. So bila dah naik form 4 saya kena drop out dari sekolah. Naik form 4 kena drop. Naik form 4 kena drop. So bila dah form 4 kena drop, saya baliklah kat sekolah mendengar gitar. Jumpalah geng-geng lama balik, geng-geng sekolah Sultan Mat Jelin, sekolah rendah apa semua. Okey lah. Kan, seronok lah, enjoy lah. So bila nak cuti penggal, geng dekat sekolah saya ada show. Jadi dia call dia, "Weh Mus, minggu ni ada show ni. Mai lah." Kita dah tak tahan lah kan, member dah panggil. Wah, dah kena tendang ni. Pergi juga. Pergi, masuk pakai spek mata, Ray-Ban apa semua. Kau main kat atas stage ni, depan cikgu ni. Sekali dah confident cikgu tak perasan, saya buka spek. Bila saya buka spek, cikgu pun perasan. Ini Mustafa ni macam mana ni? Itu yang dia kejar. Lari bang, lompat pagar, lari balik. Literally kejar? Pada situ dia orang dah nampak, dia terus naik ke stage ikut tengah-tengah tu. Saya ikut pintu belakang tu. Terus pergi tempat pagar kita orang lompat. Malam-malam apa semua tu. Sap tu. Terus keluar, lari. Lari nak balik lah. Daripada Sungai Petani tu, nak balik Jitra tu. Masa tu pukul 10 lebih, pukul 11 kat tengah malam lah kan. Jadi on the way balik tu, selalu kubur Cina lah apa semua. Saya pun takut je pasal. Saya takut kat cikgu lagi pada takut kat hantu Cina. Hantu kubur Cina. Saya menyorok dalam batu nisan. Batu nisan ni kan besar. Saya pun tak tahu macam mana saya malam tu saya boleh. Wah, kalau lalu biasa pun seram kat situ. Takutnya pasal dengan cikgu Takut dengan cikgu ni pasal saya sembunyi, saya duduk. Sekali makin lama saya dengar bunyi motor tu makin dekat. Ini kalau aku tak keluar ni, aku kena jalan kaki ni sampai bus stand ni. Baik aku keluar serah diri, sekurang-kurangnya cikgu hantar aku pergi bus stand. So, bila cikgu sampai dekat, saya mau keluar. Cikgu terkejut dia pula kan. Terkejut lah tu. Apa kan. Saya cikgu, saya Mustafa. Cikgu hantar saya pergi bus stand ni. Okey, dia pun bawa saya naik. So, hantar pergi. Saya pun balik lah. Malam tu juga. Saya balik ke Alostak. Nasib baik daripada Alostak ke Jitra ada last bus. Saya sampai balik sebelum pukul 12. Kalau tidak, memang tidak bus stand lah. So that is masa saya sekolah lah. Lepas sekolah, habis SPM. Habis SPM, saya nak beli elektrik gitar. So, macam mana nak beli ni elektrik gitar ni kan? Fikir, ni kena slow talk dengan mak ni. So, saya slow talk dengan mak saya. Saya pinjam kat dia RM300. So, pinjam RM300, saya buat modal jual bunga api. Masa tu bulan puasa. Masa tu tengah tunggu result ke? Lepas SPM, saya tak ingat. So, bulan puasa tu, bunga api, rolling daripada RM300 tu, saya dapat belanja tiap-tiap hari, kawan-kawan yang tolong saya apa semua, lebih kurang RM50 satu hari. Weh, time tu kan, RM50 tu buka puasa. Banyak.
Lepas tu lepas raya saya ada sikit cash, saya boleh beli elektrik gitar satu. First gitar saya elektrik Kasuga. Sebiji macam Gibson Les Paul custom. Cuma kat depan tu dia tulis Kasuga. It's Japanese Berapa tu replika? Masa tu 600 ke 400.5. 400.5 600 macam tu. Saya daripada Jitra tu saya pergi Penang tu. Pergi Jalan Burma. Pergi pulau. Pergi Jalan Burma dekat situ beli naik ferry bang. Naik bas ni. Dengan kawan lah. Dengan kawan lah kan. Syok lah tu. Tak sabar nak balik. Tapi nak balik nak cucuk tak ada tempat nak cucuk. Amplifier tak ada. So dah balik. Kena tunggu pula nak mai KL pula. Baru pergi beli amplifier sebiji. Bermodalkan ada sikit-sikit tadi jual beli api tu lah. Balance tu kan. Dengan distortion. Satu jenis koron. Boleh lah kan untuk tak ada daripada tak ada. So start tu itu baru start serius yang betul-betul lah. Mana saya hijrah mai KL. Lepas SPM saya mai KL. Sambung belajar. Lepas tu selalulah pergi lepak kat wilayah dekat Taman Komplek apa semua. Masa tu Hasan Babylon baru dekat studio. Hasan kat pertama kan? Ada dekat pertama. Doremi. Saya selalu lepak masa tu dekat Salmi. Salmi kat belah belakang. Sebelah Amira. Sebelah Amira. Helayan masa tu dekat wilayah. Helayan dekat wilayah, dekat Nurul Studio. Amira dekat situ. Dekat pertama belah belakang tu kan. Cozy Sempoi. So kat situlah saya baru bermula saya punya networking dengan musician. Siapa lagi ada masa tu? Kalau boleh ingat. First saya datang kalangan yang kira jadi-jadi Black Wings. Itu kawan yang pertama saya kenal di Kuala Lumpur. Black Wings, Eddie CRK. Ini di kalangan dua yang dia orang selalu lepak dekat Salmi. Masa tu Black main dengan satu band nama Hardware. Dia orang suka main Judas Priest. Metal lah kan, shock lah kan. Ni sebelum Pre-Wings. Pre-Wings ni. Way before lah 79 84 85 84 to be exact 84. Black dengan Eddie. Lepas tu baru saya dah ada geng ni, baru saya start pergi wilayah. Baru saya berani nak pergi dekat Helayan apa semua ni. Dia macam tu hierarki dia. Dia kena pergi pula, dia kena pergi Amira, Salmi. Tak tahulah kan hierarki ke apa, tapi dah terror baru boleh pergi wilayah. Dekat sana ramai. Kat sana lain macam sikit kan. Kat wilayah kan. Jadi dekat Salmi, okeylah, geng-geng adalah geng-geng dia kan. Jadi kalau kita main dekat dalam studio seorang-seorang pun geng-geng tu je lah. Tapi kalau pergi ke Doremi kadang kita sewa. Saya kadang-kadang saya sewa je sejam. Main gitar je, bayarlah RM5 ke berapa ringgit. Kalau tak RM8 kan? Ada RM8 macam tu lah kan. So bila main-main tengok ramainya orang. Jadi itu yang buatkan seram tu kan. Jadi kena ada geng dulu baru boleh menyebarkan sayap. But bila saya start di sana, saya jumpa Main Helayan pula. Main Helayan. Arwah Main Helayan, Wasyat, Amrik, banyak lagi Naha. Naha apa semua. Ini yang start saya. Ini yang start baru apa orang kata campur. Dia ni main dia ni macam mana? Dia ni main speed gila. Tapi bunyi dia tak ulat. Kan? Ni saya punya observation lah. Dia ni main macam ni. Dia tak main laju tapi note dia seketul-seketul. Pasal masa tu saya memang baru lagi. Saya main KL baru tengok betul how to play rock ni kan. Jadi baru nampak. Jadi
Masa tu kan geng-geng JB, banyak terror-terror apa semua datang. Jadi bila dekat wilayah, semua tu ada. Budak-budak daripada Felda, daripada Pahang, semua ada kat situ. Jadi ada yang datang dengan rambut kan, apa semua. Ada yang datang dengan seluar jalur apa semua. Rupanya tak tahu main apa pun. Yang boleh main ni selekeh je, seramai je kan. Kerja praktis je, rambut pun tak maintain, apa tak maintain. Yang follower bukan main dengan rambut wangi, dengan seluar layuk jalur Steve Harris apa semua kan. Jadi masa tu baru saya mula campur lah. Banyak masa tu lah. Dan paling best lah, salah satu yang saya mula kenal yang tu dengan Abang Mahir Lion. Lepas tu saya mula jumpa YMC Engkom, Uni Putra Rockers, gitaris, second gitaris masa dengan Awang first album. Arwah. So bila saya jumpa dia, saya suka dia style dia, rambut dia macam rambut awet, very symmetry, kiri kanan sama je kan. Kita rambut kerintin timbul sana ni, dia betul very nice. Masa tu dia dengan sebelum tu dia dengan Hurricane, bila dia berdiri kat atas stage tu nampak dia punya presence cantik kan. Sebab pada saya benda tu penting. Main kena bukan terror, kena clear. Tapi look how you present is very important. Way nak jalan atas stage apa semua ni. Kalau kenapa tu penting, Bang? Can you explain to us? Pasal orang nak tengok kau. Bila you naik atas stage, orang first kali orang akan tengok kau. Kalau orang nak dengar, orang dengar lagu CD kau dekat rumah. It's very perfect. Tapi orang datang hari tu nak tengok kau main. Dia dah expect dah kau tak akan dapat perfect main macam kau main dalam album. Tapi nak enjoy tengok kau main, how kau handle, how you handle. Nak ambil note ni ke, nak buat satu teknik tu, nak lepaskan. Macam kita nak on off gadget apa semua, mesti nak ada timing dia apa semua. Tak boleh you dah tahu you nak solo kejap lagi, you pergi duduk ujung sana dekat stage kan. Lepas tu you tengah enjoy kat sana baru teringat you nak solo, you nak kena on gadget sekian and then you rush daripada sana sampai sana tak sempat. Dah solo baru you sampai. So, dah terlepas kan. Jadi benda-benda ni semua yang nak kena susun. Bila stage appearance ni very important. You tak terror pun, tapi kalau you main menarik, pakai sempoi, tak over and ada style, orang dah enjoy dah. Kalau nak ikut terror, berapa ramai gitaris lagi terror yang main terror tapi tak boleh main band, tak ada band. Pernah dengar cerita dia? Kenapa, Bang? Sebab dia tak boleh communicate dengan band member. Musically ke ataupun verbally? Musically and verbally. Dia tak boleh main bersama dengan band members. Dia tak boleh main bersama. Bila dia main seorang-seorang, contoh dia main lagu Mamsting kata. Dia main seorang-seorang ikut CD, boleh, perfect. Tapi bila dia main dengan band, tak jadi. Because dia dah main sebab dia main perfect ikut CD. Bila kita main dengan band, tak semua orang terror macam dia. So ada part-part yang macam saya cakap tadi, you tak boleh tunjukkan kelemahan you, but you have to cari jalan, find a way untuk selesaikan part tu agar satu band boleh attack bersama. Walaupun stroke atau isi dia lain. Tapi as band work, kita kena synchronize. Jadi kalau you terlalu strict dengan you nak everybody perfect, so macam mana band tu nak perfect? The best way is, kalau kau salah, satu band salah, aku yang main betul ni, main ikut kau salah. Macam kau juga. Bang. This is wisdom, brother. This is wisdom. You don't get this anywhere. That is how you nak maintain band. Bila you dah tahu, okay, band ni tak boleh pergi ikut sini. Senang sekali, okay, kita tak payah main lagu ni. Kan? Contoh katalah lagu tu double pedal. Kita nak paksa juga drama kita tak boleh main double pedal. Buat apa kita nak main? Tak payahlah. Out of the list. Cari lagu yang senang, hit, yang semua orang boleh main perfect. Dan boleh enjoy, boleh lompat-lompat pula. Boleh pergi buat backing vocal and maintain everything. If you play lagu terlalu susah sampai you tak boleh handle, mana enjoy? Betul lah. Ambil air je. Sila, Bang.
Hai, sama. Lupa nak bawa air dia. Itulah. Okay, itu lah. Communication dengan band tu. Kadang-kadang good guitarist, good musician tapi dia tak boleh main dengan satu band. Yes. Benda-benda macam ni bang, you already have the experience to know this kind of things exist. Dan memang you sendiri have seen banyak musician yang macam ni yang bagus tapi dia tak boleh sesuaikan diri dalam satu band. Sangat banyak. Especially those apa dia panggil bedroom guitarist, bedroom musician. They are very good tapi dia orang tak ada self confident nak keluar. This bedroom guitarist ni bukan phenomenon sekarang. Zaman dulu lagi, zaman 80s, 90s lagi, diorang ni memang dah wujud ni. Yup. Memang dah ada. Jadi bila memang betul dia orang terror sebab dia orang lagi dedicated. Duduk kat bilik aja main, dia tak ada benda-benda lain apa semua nak fikir. Very dedicated. Tapi yalah dengan sekarang punya teknik ni boleh rekod main hantar-hantar pakai wave, hantar wave betul ke rekod balik. So maybe akan start mula berubah. Pasal daripada saya tengok sekarang pun kalau dulu katalah kita nak dengar album Joe Satriani back in 80s dulu, kita tunggu member daripada US bawa balik CD kaset baru kita boleh dengar. You don't have a chance nak dengar through internet ke apa ke MP3 ke apa. So bila kita dapat tu, ya Allah, itulah dia. Itulah satu. Kalau orang lain curi dia, kau dah tak dapat dengar. Itulah dia. Itulah dia. Jadi different. Even satu note macam saya sampai dekat Salmi Music dulu. First time saya tengok double-handed technique. Yang behind yang cucuk-cucuk tu kan. Satu brother tu nama Zul ke apa saya tak ingat. Saya lalu kat tepi tu. Dah memang duk lepak-lepak. Lepas tu saya keluar balik. Lepas tu saya lalu balik kat pintu. Nak balik lah. Nak balik tu saya dengar. Ni macam apa benda ni kan. Yelah kita dari kampung. Baru sampai KL. Dah menggeletar kan. Patah balik pergi kat studio Salmi tu. Bang. Sorry bang Bang sekali lagi bang. Yang abang buat tadi. Dia pun dengan bangga kan. Bang, ini yang saya nak cari selama ni. Terima kasih bang. Balik baru kita mula elaborate. Kan? Main macam ni. Boleh tapping macam ni. Boleh macam ni. Baru saya mula explore satu benda lain lah. Masuk ke teknik pula. Kalau tidak sebelum tu, it's very straightforward. Apa yang dengar dekat kaset, copy balik. Main gitu je. Try my best to get paling dekat lah. Tapi bila dah mula dapat teknik, ini boleh main kat sini, ini macam ni. Itu baru interesting lagi tu. Barulah mula daripada Kasuga tadi tukar ke Kramer, pakai tremolo pula kan. Daripada Fig Bridge, pakai tremolo, tak boleh tahan nak menggeletar kan. Ada juga tremolo. Baru start switch pergi ke Kramer. Baru start explore balik teknik-teknik lain sikit. Apa semua, dive bomb lah apa semua. Bunyi kapal terbang start. Baru nak start ke bunyi kereta apa. Macam yang selalulah kan. But dulu susah. Pasal tak ada YouTube. Tak boleh tengok. Tak ada orang tunjuk. You nak tunggu tablature. Nak belajar tablature je pun pening. So main belasah aja. Tapi belasah. Dia tengok orang main macam ni. Itu yang bila saya jumpa JMC tu. Masa dekat wilayah tu. Baru saya ikut dia balik. Mula-mula dia datang dengan bukan dengan BPR. Dia datang ikut member kampung dia. Main KL sekejap. So saya ulang pergi rumah dia tiap hari. Masa tu dekat Mindef. Lepas tu second time tu saya jumpa dia. Dia dah main dengan BPR. Masa tu saya opening untuk funfair dekat Baran-Baran. Dekat Kelang. So saya memang bulan tu kami dapat funfair tu kami dapat jadi opening band lah. So banyaklah saya main dengan BPR, dengan Bloodshed, dengan Rabi Sarip. Jadi opening band lah sebelum dia orang main kan. Jadi banyak lah. Ni band Satira ni? Satira lah. Masa tu Mixed Blood lagi. Dalam proses Mixed Blood lagi. Okay. Dalam proses nak keluarkan daripada ITM tu lah. Band tu. Dia mula main kat luar. Sebelum tu kita main kat dalam ITM. Main dinner. Belum ada album lagi kan? Belum. Jadi so korang cover lagu-lagu lain lah. Lagu-lagu cover lah Iron Maiden lah. Apa semua ni.
Jadi ada satu malam tu bila jumpa Jim kata, jomlah ikut aku pergi rumah. Masa tu dia orang bawa itu production. Siti Wangsa tu kan? Jadi saya pergi lepak rumah banglo tu lah. Lepak dengan dia. Kat situ kan. Tapi saya tak kacau orang lain lah. Saya masuk jumpa abang itu pun takut-takut. Bang, saya fan dia. Fan blues gang gila. Nak tunut dia kan. So pergi duduk dalam bilik Iam je. Iam suka berkurung. Jadi dia main gitar, saya tengok dia. Lepas tu dia ada kadang dia bagi saya suruh main, saya pun main, suruh bagi balik dia main. Saya banyak share dengan dia lah yang first before saya start buat kerja lah profesional lah. Very humble. Last sekali saya dapat jumpa dia sebelum dia pass away, dia kena cancer stage 4. Bila saya jumpa dia balik dekat Melaka 5-6 tahun dululah. Mula-mula dia tak ingat siapa. Kan, lepas tu dah lama-lama. Kamu tak apa. Mindef. Ya bang, baru dia teringat. Lepas tu baru dia happy kejap lah. Dia dah stage 4 jadi dia dah lemah. Masa saya datang tu dia happy lah kejap. Gelak apa semua. Lepas tu ada relax. Wife dia yang cerita dia punya situation apa semua. Dia kanser apa bang? Saya tak ingat, lung cancer lah saya. Tapi dia punya memory berkurangan Dia memory okey. Cuma dia nak recall sebab saya lepas daripada kisah BPR tu, dia keluar daripada BPR, saya tak pernah jumpa dia, dia tak pernah jumpa saya. Jadi after 20 tahun, 30 tahun lebih baru recall balik kan. Baru jumpa balik. Memang seronok lah. Saya dapat jumpa dia balik tu. Okay. Puas hati saya lah pasal sepanjang saya punya aktif tu sampai 98 sampai tahun 2000 tu saya tak pernah jumpa dia. Masa tu Harun dengan BPR. Jadi masa Yem saya tak pernah jumpa dia. Dia banyak main club, dia pergi sana pergi sini semua. Lepas tu baru saya datang balik, dah habis semua, dah start recording, nak buat album tu baru mula professional punya starting point. Masa nak buat album tu? Masa nak buat album, masa dah BITM apa semua, dah settle semua dah. So 1988 ke 89? 89. Satira. 89, Satira record first album, release around 89 lah. Masa tu, siapa tu? Muzik tu, Azwan Ali. Ya. Yes, dia masih lagi first MC lah masa tu. Host dia masa tu. Pencalonan saya sekali jatuh dengan Gersang. Masa tu Gersang. Second album. First album dia orang dulu, saya kemudian sikit. So start pada tu lah masa recording. Jumpa Jose Thomas, jumpa John Go. Itu baru start lah. First album ni produced by Jose Thomas lah. Yang dua producer. Siapa seorang lagi? John Go. Okay. John Go. So Satira ni asalnya Mixed Blood kan? Ya, Mixed Blood. Dan Mixed Blood ni adalah memang budak-budak ITM lah. Ya. Kesemuanya. Mixed Blood ni campuran budak-budak ITM daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Kuantan, daripada campuran. Macam mana korang boleh bersatu? Masa tu semua daripada branch first year second year je. Third year dia kena datang ke main untuk habiskan. Kebanyakan a few campus saja yang buat sampai habis. I see. Macam saya Melaka ada yang Singa dia pre-dip dekat Sarawak. Lepas tu datang Salam. So dia orang ni semua berjumpanya dekat Salam. Sana pun dah jumpa dah. Cuma bila dekat Salam ni lagi bercampur lah, lagi wide lah kan, besar lah. Korang tukar nama daripada Mixed Blood kepada Satira disebabkan oleh apa? ATM masa tu kan Datuk Maramat tak nak pakai nama English. Nak pakai nama Melayu, nama
tempatan kan. Itu yang jadi satira tu. Dan sebagai satu satira adalah macam perli-perli, senda-senda kan. Bagaimanakah kesesuaian nama satira dengan sebuah rock band tu? Maksud saya sebab Doran, penyanyi saya, dia memang suka buat lirik, suka mentelaah. Kalau kata buat je satu lagu, dia akan peganglah satu buku. Kira macam Iron Maiden lah kira kan. Jadi kena study dah sikit. Okey, takkan kita nak buat tajuk cerita entah apa-apa je. Kalau lagu cinta tu okey lah. Kita dah fix dah, kau dah aku sayang padamu. Kan? Abadi Suci Rindu. Abadi Suci Rindu kan. Ini hak yang lagu yang hardcore sikit lah, yang konsep lah kan. Jadi dia suka dia suka pakai words yang macam Indon sikit. Words tu memang ada dalam kataan kita, tapi kita jangan pakai. Macam sadis apa semua tu kan. Sekarang ni baru orang boleh pakai. 80s dulu kurang. Yang nak pakai perkataan banyak perkataan yang straight je. Jadi dia sukalah benda-benda tu. Jadi dia yang cadangkan satire, satira kan. Jadi kebetulan pula masa tu kita punya lagu pun banyak yang macam tu punya konsep. Macam first album Surat dari Hiroshima, lepas tu Bencana Kedamaian, kan. Jadi konon mission lah, ada target lah, ada objektif. But it's a good try lah. Kalau kita tak try, tak langsung kan. Apa jadi dengan kebanyakan lirik-lirik dalam satira tu ditulis oleh Doran ya? Doran, ya. Melodi bergantung. Kadang-kadang masa tu ada yang macam Atoy, dia buat lagu, dia buat complete dengan melodi, dengan lirik sekali. Masa tu Diri Tanpa Jiwa tu 100% daripada dia. Jadi dia dah buat lagu perfect macam tu. Macam saya pula, saya buat Surat dari Hiroshima, saya buat frame je. Saya buat chord apa semua, saya bagi dekat dia. Okey, kau buatlah melodi, kau buatlah lirik, macam mana kau nak buat suka hati kau lah. Melodi buat atas frame, chord progression tu Ya. Ataupun dia punya jadi ada advantage, both side ada advantage. Kalau sama ada kita siap melodi dulu, lepas tu baru kita susun chord, ataupun kita buat chord dulu, lepas tu baru kita susun balik. Dulu okey. Cuma adalah advantage dengan disadvantage kan. Faham. Dan kita bebas sikit. Sebenarnya bila tak ada melodi, chord boleh jalan dulu. Pergilah mana kau nak pergi, balik planet ke apa semua, lepas tu kau balik-balik. Kan? Tapi kalau melodi tu dah ada, macam mana pun pusing-pusing kat situ juga, dia tak boleh nak elaborate dia sampai. Dia duduk dalam rumah tu je. Dia dalam rumah tu je. Itulah yang kita nampak lah kan. Yang pada saya lah. Tapi kalau kita musician, kita lebih suka chord progression tu lah kan. Kita boleh isi macam-macam musicianship. Yes. Kita create dulu kan. Macam mana nak pergi. So penyanyi dia pula Doran, dia pandai meletakkan benda-benda tu. Walaupun kita transpose chord entah apa-apa, bukan je. Tapi dia tahu macam mana nak tikam masuk dekat situ. Daripada segi melodi tu. Segi melodi dengan cara nak apply benda tu lah kan. Sebab yalah, kita main apa yang kita suka, dan kita expect dia boleh ikut kan. Bila dia boleh buat tu gitu. Sebab proses buat lagu macam-macam. Pada saya dua-dua okey. Dua-dua seronok. Tambah macam sekarang lagi senang. Ini sebelum korang dah tahu nak masuk studio ke, ataupun bila korang dah nak masuk studio baru korang nak buat lagu? Masa tu duk main gunung kahwin lagi apa semua. Sudah nak bikin lagu lah masa tu. Tapi tak ada direction. Tak ada direction mana nak pergi, tak tahu. Tapi nak buat lah. Adalah buat lagu simple-simple, chord pusing-pusing macam tu lah kan. So dulu kan selalu ada Battle of the Band. Jadi masa tu Expo 30 tahun Malaysia, Merdeka. Dekat Maju Junction punya area sebelah menara menara Mara pertama tu. Kan dulu kat situ ada dia orang buat competition Expo 30 tahun.
masuk situ dapat menang nombor 2, Loving Bond nombor 1, saya nombor 2, nombor 3 saya tak ingat. Loving Bond nombor 1, Loving Bond dapat recording deal dengan Philips, Polygram kami dapat dengan SES. Jadi masa tu baru start nak tengok recording studio. Sebab bila dah Rano Utopia punya drama tu recommend, dia masa tu kerja dengan SES. So SES nak audition kita di audition di Radio Fusion dekat depan hospital dulu. So very big studio, barang penuh dengan piano, grand piano, dengan timpani, dengan everything kena ada. Masa tu sampler tak ada lagi. So itu first saya masuk recording studio lah. Kami main lagu, audition lagu Tokyo Blade, apa tajuk dah, dengan A Shaker satu, dengan satu lagu Melayu, Fantasia Bulan Madu. Tak silap saya lah 3 lagu. So record lah. First time record dapat balik kaset. Dengan apa yang kita main. Serius. Lepas tu baru SKS kata okey, setuju nak ambil kita. Dia orang propose mula Ramli Sarip, Datuk Ramli Sarip, tapi Abang Ramli masa tu busy. Kita kata tak apa, siapa-siapa pun okey. Nak buat macam mana kan, kalau boleh dia lagi bagus. Tapi dia pun sibuk masa tu, sangat sibuk dengan Ella ni, dengan macam-macam. Jadi saya itu yang John Goh dengan Jose Thomas take over. So, John Goh banyak lagu-lagu slow, Jose Thomas banyak lagu-lagu fast, konsep sikit lah. Dan okey lah, bila saya dapat pergandingan tu, nampaklah 2 perbezaan cara kerja. Banyak advantage lah kan. Itu yang baru start. Session, Jose bawa dekat Gaya Studio, 89 tengah rekod saya pun tak habis lagi recording. Saya dapat offer tu, saya pergi session. Lepas siap album pertama, lepas tu break lama lah. Pasal yelah kawan tak ada lagi. Kenapa tak ada kawan? Lepas tu bila dah saya pergi Sarawak, kami kena kapur. Kita baru lagi kan. Saya pun tak ada, yelah yang kawan nak panggil ni mestilah orang yang produce, mestilah at least yang buat arrangement. Jadi dia orang ni yang nak panggil kita. Macam sebelum saya dengan Syahri apa semua, sebelum tu saya duk main-main banyak dekat Booty Boys. Itu first saya kenal dengan East Wow. Kenal dengan East, dengan Zaid, dengan Abang Surya Buti. Zaid mana? Zaid Ahmad? Ini satu era. Zaid Belantara. Oh, Zaid Belantara. Belantara punya penyanyi. Zaid Kenal dia kat situ. I see. Saya boleh kenal dia kat situ lah. Jadi masa tu kalau dia orang panggil session free pun saya main. Sebab saya tak pernah ada pengalaman. Saya baru sekali dengan Jose. Itu pun very long period baru saya dapat pula. Dengan dia orang ni dia panggil free pun saya main. Tak ada orang nak main, saya nak main kan. Jadi sangat banyak lah expose dengan Abang Surya. Projek-projek yang first saya start dekat Booty Boys, Kiara punya album, first album. Masa tu saya tak produce lagi, saya baru session je. Saya hanya session gitar. A few album jugalah. Second album Satira pun record dekat Booty Boys, mix dekat King Studio, Zairi mix. Masa tu dah start progress. Bila dengan East saya dah dapat pengalaman sikit, dengan Abang Surya torture saya macam ni. Dari segi apa torture dia tu? Baru bermula dengan macam mana? Abang Surya torture dari segi apa? Abang Surya ni orang lama. Orang lama biasalah. Mulut dia memang maki je. Tak ada yang nak puji-puji. Dia orang punya style puji, kau main bagus dia diam je. Dia tak puji. Dia tak ada nak lambung-lambung kau. Tapi bila kau tak betul, dia taji kau cukup. So memang banyak benda lah. Dia ajar saya 10, saya dapat 1, 2. Saya tak dapat 10 pun. Tapi for me, yang 1, 2 yang saya dapat tu, saya pakai sampai hari ni. Itulah senjata yang saya dapat daripada dia tu kan.
very good. Suruh saya buat dulu, siapkan music without drum apa semua. Dan kita try lah, orang masa tu suruh buat kan. So bila buat, dia kata okay, kau boleh buat. Tapi kau kena detail ni lagi. So mula kita pun mula nampak, oh okay. Ini session dengan dia lah ni, bukan bekerja dengan dia. Dia punya projek, contoh macam Kiara tu, projek tu orang bagi dekat dia. Dia suruh saya arrange, suruh saya buat kerja lah. Dia bagi lagu, okay ni lagu, kan. Jadi saya pun masa tu tak ada pengalaman apa. Memang memerlukan sangat untuk orang nak check kita punya capability, dekat mana kita ability kan. Kalau dia boleh approve tu alhamdulillah lah. Release tak release tu nombor dua lagi. Because masa tu memang lain cerita. Masa tu betul-betul nak belajar je. Sampailah satu hari Zulkif call Hitwin. Dia dapat nombor daripada Zairi. Zairi recommend saya, panggil saya session untuk lagu Ramlah Ram. Dia produce. Masa tu dia tengah hot dengan apa ni, Black Rose. Okay. Jadi dia panggil saya, dia cari saya, dia suruh saya session. Alhamdulillah hari yang saya session tu, habis saja buat kerja tu, Syahri sampai, Izhar pun Syahri hampir sampai. Lepas tu dia tengok saya main, dia tak cakap apa. Dia tengok saya main apa semua, dia happy lah. Sebab yang lagu Zul produce tu, lagu Syahri. Ramlah Ram nyanyi. Dia nak start tu. So bila masa tu Syahri tak ada tegur saya apa, tak ada tanya saya apa, salam gitu je. Okay. Saya pun balik, okay. Lepas tu bila dah satu hari dekat rumah punya area, dekat flat saya duduk Pandai Indah tu, ada member call jerit daripada atas pada flat sebelah. Woi Mus, hang duduk sini. Hang minggu depan buat apa? Minggu depan free. Ada projek nak session. Boleh sangat lah. Masa tu memang tengah excited lah. So, Izhar yang panggil saya tak tahu lagi yang Syahri ke siapa suruh panggil saya apa semua ni, saya tak tahu lagi. Jadi bila Izhar dah jerit tu, saya pun pergilah terima offer dia, pergilah rekod dekat Fantasia Studio dekat Taman Maluri. So first time lah saya pergi session untuk projek Syahri Amri, second album UK's. Oh iya. Kat situ lah yang sebenarnya betul-betul kick off saya punya work, orang mula appreciate sikit. Macam mana tu? Saya dapat main 10 lagu UK tu saya main. 10 lagu second album semua main? Semua saya main. All rhythm, acoustic, apa semua. Paksa main. Peluh bang. Kan? Dan alhamdulillah album tu meletup-letup macam gunung berapi. Jadi everybody mula perasan MSO lah, apalah, recording company producer ni lah. Baru perasan, okey lah juga dia ni main. Okey lah musnya. Jadi barulah orang mula panggil. Start lah saya dengan Lalaga. Kita buat Lestari punya album. Bukan Spoon, Sting. Lepas tu Jonathan masa dengan Arwah Buti, second round pun ada dengan Datuk Syekh. Datuk Syekh. Baru Datuk Syekh. Saya sikit-sikit lah, dia macam peluang tu datang sebab yelah macam cakap lah, kita nak kena hang around, jumpa kawan-kawan, baru macam hang minggu depan buat apa? Baru that things ada. Kalau kita duduk di rumah aja, kita duduk macam sekarang punya style kan. Jadi tak dapat. Bila orang tengok apa, orang tengok kau main duduk. Just macam buat kerja aja. Jadi different. Itu yang saya kata friendship is very important. Kalau tak jaga hati kawan-kawan, tak idea apa. Betul lah. Itu mustahak tu kan. Kepribadian kita, kebudimanan kita tu. Macam mana kita punya relationship dengan orang. Itu kena jaga tu. Itu yang buat kita dapat bekerja dengan orang.
Ya, Kalau saya pun perangai banyak buat silap angga juga. ya. Ada. Awal lagi kalau angga ada. Kan kau komplain macam-macam, kau pula kau terror. Contoh macam tu lah, katalah saya bagi app main, lepas tu app komplain saya macam-macam. Apa salah ni, tak boleh macam ni. Saya diam je kan. Bawek saya pula kena kan. Boring dia. Aku pula kena tiaw orang ni. Aku nak bayar gaji kau. Jadi, that thing memang kena follow je. Betul. Saya ada juga buat silap. Kadang-kadang kita yalah, kadang-kadang tu overconfident kan. bila kawan-kawan sudah lambung lebih, kita pun dah perasan lebih pula. Tapi lately bila dah sekarang ni, try to control everything. Tak mau buat balik lah. Mesti lama. Kita rewind sikit, pergi ke bagaimana pengalaman bekerja dengan Sari Amri album UK's. Album tu memang saya tengah fresh. Saya punya idea berlambak-lambak. Saya memang tengah fit. Saya memang praktis selalu. Saya rekod 10 lagu tu dengan Izhar. Saya ingat paling tinggi pun 2 minggu. Saya ingat seminggu je lah. Saya boleh siapkan semua part tu. Dan Izhar punya style sebab Izhar arranger dia. Izhar yang susun dia punya melodi. Macam Firdaus dengan M. Nasir lah. Dengan Dan apa semua. Dia orang yang kaki cincang. Yang tukang cincang. So Izhar very open. Sebab dia bukan gitaris. Jadi dia tak ada dalam kepala dia nak order gila-gila. Pada dia, lagu kau buat sedap aja, okey. Kau buat tepat, kena flow cantik apa semua. Jangan ketat sangat, jangan rigid sangat. Okey. Jadi saya tenang. Saya cuma part akustik saya berpeluh lah. Itu biasalah. Bila part akustik ni memang kena detail kan dia. Betul-betul ni fingering picking nak kena betul. Part elektrik ni libas je. Dia 1, 2, 3, 4. Kanyang terus je. Jauh beza Jauh beza. Especially time tu kan. Pengalaman tak ada. Ya. Jadi Syahri pun very best lah. Best. Senang kerja dengan dia? Senang. Dia tak ada nak order pelik-pelik yang tu. Malah dia pula kata cukup jangan lebih-lebih, jangan susah-susah sangat. Cukup je. Kan. Jadi kat situ yang saya nampak macam dengan Zulkif saya macam takut dengan dia. Saya nak kena produce yang baik-baik punya teknik gila-gila. Padahal benda tu tak perlu pun. Tapi kita bila dia macam tengok kita terasa macam tu. Bila dia tengok saya nak buat macam-macam, dia biar je. Kan? Macam Syahri pula. Sebab dia gitaris kan, jadi dia nak lah benda-benda yang ni. Macam Syahri pula, dia bukan musician, dia song composer kan. Jadi dia nak benda tu jadi ikut lagu. Ikut structure dia. Okay, lagu ni ballad, nak relax, nak ni. Macam saya dengan Zulkif pula, dua-dua gitaris, dua-dua. Saya pun tak nak tunjuk saya punya ni, nak bagi semua orang berpeluh-peluh lah. Mesti nak juga. Itu perbezaan dia. Dari situ baru saya dapat, okay. Main nak kena relax, layback sikit tak apa, jangan tepat sangat. Rhythm apa semua kena tepat. Tapi bila solo tak boleh tepat sangat. Kena ada layback, ada goyang-goyang dia. Kenapa bang? Cuba explain sikit boleh? Sebab bila music, dia 1, 2, 3, 4, tung, ta, du, ta. Okay, music memang semua kena bersama. Tapi bila menyanyi, yang menyanyi ni yang nak bercakap, dia yang nak sampaikan maksud lagu tu. Kalau lagu tu dia menyanyi tak betul, jadi maksud tak sampai lah. Jadi bila macam mana nak kata bila dia menyanyi terlalu tepat, makna dah macam mesin lah. Macam robot lah. Tapi bila dia dapat layback dia tu macam kita dengar Tan Sri SM Salim. Kan dia macam nak cepat, kadang-kadang dia terlambat dengan muzik. Tapi itulah dia. Itulah cara dia kan. Kalau dia menyanyi tepat, dia tak jadi. Jadi mesin. Jadi macam Zainal nyanyi lagu yang dia duet tu kan. Zainal tepat. Itu yang dia marah Zainal tu. Apalah kau ni? Tak dapat dia punya tu. Tapi dalam cara
Cara tu lah kan. Tapi pada saya lah, saya punya faham dialog yang Azam Salim dengan tu, itulah kau nak gelonjor relax. Ada cerita macam tu balik. Kalau dengar balik tengok kan. Dia ada macam gelakkan apa sikit. So kau dah melalut ni apa cakap. Apa yang kau melalut ni Itu lagu paling top 10 terbaik di dunia. Yes. Alamak, bateri nak kong. Sekejap, saya ambil saja sekejap. Bang. Kau macam mana? Okey. Sebenarnya saya banyak makan masa abang ni. Tapi tak apa. You okey lagi ke ataupun kita boleh sambung lagi akan datang? Kalau you rasa nak buat next session pun okey. Pun okey juga. Tapi yang antara soalan yang saya kena kembali bertanya, okey nanti kita sambung balik daripada lagu 1 ni tadi, lagu 1 ni, tapi kita kena tanya apa yang membuat you terbuang dari sekolah? Ini dahsyat cerita. Itu. Form 4 ada satu kejadian lah dekat sekolah. So kita kena kick out daripada sekolah. Kejadian apa tu? So daripada sekolah kat Sungai Petani, kita balik pergi sekolah kat Litera. Kejadian ni memang kelakar lah. Cikgu nak cari rokok. Okey. Biasalah spot check kan. Spot check. Cikgu nak cari rokok kita orang. Spot check. Cikgu memang nak cek pasal kita orang. Saya mengikut ceritanya, sekolah boarding school ni, bila form 3 nak pergi form 4, mesti ada yang nak kena kick pasal ada orang luar yang nak masukkan. Contoh, anak pegawai mana-mana kan. Jadi, mana yang budak-budak yang wanted ni, dia orang akan cari case. Memang aim. So, dia jumpa dia orang nak cek rokok, dia orang jumpa gambar lain. Gambar kita orang tengah ada pelawak melawak. Tengah melawak, tarik kain member, terlondeh apa semua. Ambil gambar? Jadi, from that gambar, kita ambil gambar. Dia seronok je. Sekali cikgu jumpa gambar tu. Bila dia dah jumpa, daripada situ dia orang buat case. And I pun sajalah cerita lah because the experience you punya problem. You punya bang. Kejap. I cerita aja. Kejap. Kita orang gay. Sekali lagi. Terputus tadi. So bila dia orang dah jumpa gambar tu, kita tarik kain member. So dia orang tak tahu apa nak tuduh lagi. Rokok tak ada, apa tak ada. Jadi dia orang tuduh kata kita orang ni gay. 8 orang yang ada dalam gambar tu gay. We don't know tau. Kami tak tahu. Kami duduk je tunggu. Dia orang panggil tau. Memang torture. Pagi kasih apa semua. Last sekali panggil parents datang. Parents datang. My father daripada Sungai Petani nak balik ke Jitra tu, bawa saya balik. Kita orang kena gantung 2 minggu. Dia diam. Selalu ayah saya kalau macam ni punya kes, dia memang bantai saya 2 jam lah dalam kereta. Memang kena. Ni dia diam. So sudah sampai balik Jitra semua, dia diam je. Bila diam, okeylah, kita pun dah diam, okey. Tak tahu apa. Few years back, baru ni, kita buat youth reunion dekat sekolah. Reunion dekat KL, tapi bash kita orang lah. So, jumpalah balik geng-geng hak yang kena tendang lah. Dengan hak yang tak kena tendang lah. Jumpa satu kawan ni cerita buka balik. Dia cakap masa dia nak kahwin, dia cakap dekat ayah dia nak kahwin. Pak, saya nak kahwin. Ayah dia angkat dengan Alhamdulillah. Peristiwa silam tu menghantui bapak dia. Bersyukur dia kata. Aku ingatkan. Bila dia dah bagi tahu tu, cerita kat kita orang, barulah saya terfikir, patutlah ayah saya pergi diam sepanjang jalan. Rupa satu fitnah yang paling besar dia orang sudah buat kat kita orang. Jadi kita pun
tak boleh buat apalah kan. Sekolah dah keluar dah. Apa semua dalam sekolah biasa apa semua. Jadi